keselamatan phone ni, yang mana kita tengok dah ada dua isu di media sosial. Saya nampak dekat Twitter dan juga Facebook tentang kes phone yang meletup. Bila phone dah meletup, ia sangat-sangat membahayakan keselamatan budak-budak lah yang menggunakan, sebab bila-bila masa sahaja phone tu boleh meletup. Dah ada dua kes. Maksudnya benda ni boleh jadikan sebagai known isu yang diketahui oleh pihak YES, dah pun viral di seluruh negara. Tapi masih sehingga sekarang kita masih belum lagi mendengar lagi permohonan maaf daripada pihak YES. Diorang hanya membuat siasatan sahaja pada 16 Jun 2021. Saya tengok dekat soyacincau.com. Pihak YES hanya membuat siasatan terhadap phone YES Altitude 3 yang meletup. So sekarang ni dah ada dua kes meletup. Kita risau budak-budak ni belajar dengan bom jangka. Macam itulah ibaratnya. Dan satu lagi, apa yang saya baca dekat soyacincau.com juga menunjukkan bahawa phone YES Altitude ni sebenarnya dibuat oleh pihak China Mobile Limited. Ini baru malam ni saya tahu syarikat ni, yang mana kita tak tahu pun latar belakang syarikat ni, apakah kredibiliti syarikat ni untuk membuat phone. Kalau dia sub dekat, contohnya YES ni dia ambil Realme sebagai kilang, ataupun Samsung, ataupun Xiaomi untuk buat phone YES, itu kita tahulah memang company-company ni memang sangat-sangat ada kredibiliti untuk membuat phone. Tapi China Mobile ni, saya baru tahu saja malam ni, dan kita pun tak tahu langkah keselamatan yang diorang ambil. Macam sebelum ni Samsung Galaxy Note 7 pernah meletup di seluruh dunia, dan CEO Samsung terus membuat permohonan maaf dan menarik balik semua phone yang telah dijual, dan membuat bayaran ganti rugi untuk pelanggan-pelanggan yang telah membeli Samsung Galaxy Note 7 yang meletup pun diorang bayar, yang tak meletup pun diorang bayar, sebab untuk menjaga reputasi dan nama baik Samsung sebagai jenama yang besar di seluruh dunia. Tapi buat masa ni kita masih belum lagi terima permohonan maaf dan juga penarikan balik phone YES Altitude 3, meskipun dah ada dua kes letupan. Ini merupakan satu isu yang sangat-sangat serius untuk pelajar-pelajar kita menuntut ilmu. Okey, itu subtopik yang kedua. Okey, Cik Afiq. Menarik sikit yang saya tengok lah. Kalau berdasarkan ialah, kalau biasanya sebelum kita beli satu-satu gadget ataupun device ataupun peranti ni, biasanya antara laman web yang kita akan rujuk GSM Arena lah. Dan yang mengejutkan saya sebenarnya, saya cuba juga buat carian, saya tak jumpa spesifikasi telefon ni di GSM Arena. Jadi adakah menunjukkan telefon ni sebenarnya tak pernah wujud sebelum diperkenalkan YES di Malaysia, ataupun macam mana yang mudahnya kalau kita nak cakap? Secara mudahnya, macam saya cakap tadi, phone ni sebenarnya orang panggil rebatch, ataupun dia menggunakan salah satu kilang untuk menghasilkan satu phone, dan kita pun tak tahu secara orang kata secara terperinci spek yang ditawarkan untuk phone ni. Jadi memang tak akan masuk di gsmarena.com, dan saya search juga dekat YES punya website. Saya tak nampak pun secara terperinci apa benda spek yang ditawarkan. Kita cuma tahu spesifikasi secara kasar saja. 8GB RAM, 8GB ROM, 1GB RAM, itu saja. Memang benda ni memang tak akan masuklah dalam gsmarena.com, sebab mungkin phone ni tak pun dilancarkan ataupun tak dijual di luar negara, dan sebab itulah tak diberikan highlight dalam gsmarena.com. So kalau phone tu tak masuk dalam gsmarena.com, kita dapat tahulah kredibiliti jenama ni ataupun model ni memang sangat-sangat rendah lah. Memang orang tak tahu pun phone ni, dan orang nak cari spek pun tak tahu. Orang blur apa benda spek ni, dah lah phone harga 300. Spek secara khusus secara terperinci pun kita tak tahu. Macam itulah secara kasar.
Okey. Selingan sebelum Cik Afiq teruskan pada topik yang beliau dah sediakan, untuk rakan-rakan pendengar, kalau ada persoalan yang ingin diutarakan, boleh tekan pada tweet yang saya kepilkan di atas untuk tinggalkan soalan di ruangan komen. Dan saya alu-alukan juga Tuan Aman Firdaus kalau boleh sertai kita bersama-sama. Yang saya tahu beliau adalah salah seorang daripada pembangun laman web amans.com yang mungkin boleh berkongsi pandangan juga. Jadi Tuan Afiq boleh teruskan? Okey. Tadi saya ada jemput Faizana tadi, tapi dia kata dia tengah potong rambut. Dia kata dia Oh, jadi okey. listener dulu. Okey. Okey, ni subtopik yang ketiga lah, yang paling last saya sediakan untuk topik malam ni. Iaitu kita telah mendengar satu apa tu, kenyataan daripada seorang menteri yang mengatakan kenapa diorang bagi yes attitude 3 ni. Sebab dia adalah untuk budak-budak belajar saja dan bukan untuk main game. Bagi saya ini adalah satu uh, statement yang menunjukkan golongan-golongan yang dah berusia ni, dia tidak tahu tentang teknologi dan mereka tidak pun merujuk kepada golongan-golongan muda yang lebih tahu tentang teknologi. Okay, kalau kita tengok secara asasnya memanglah orang kata okay, baguslah tu bagi budak-budak tak main game supaya budak-budak tak leka, yang budak-budak sekarang pun asyik konten kelas online, ada orang main game dengan phone yang mak bapak diorang bagi. Itu secara asalnya memang kita tengok macam betul, tapi sebenarnya tak betul juga, sebab dia bagi phone yang spek dia pun tak munasabah untuk tahun 2021. Lepas tu dia claim yang ni bukanlah untuk main game, nak buka apps pun dah crashing, 1GB RAM, nak multitasking pun tak boleh. Apatah lah, macam mana nak main game? Itu merupakan salah satu benda yang kita fikir. Okay, dia sebenarnya untuk menidakkan budak-budak ni main game, sebenarnya ada dia punya software yang telah dibangunkan oleh pihak Google yang diberikan nama Google Family Link. Saya dah share dekat saya punya tweet kat bawah. Dia boleh kawal Family Link, kita install pada app, pada phone mak bapak dan juga phone anak. Kita install, lepas tu kita boleh kawal apakah aktiviti yang dilakukan oleh anak kita dalam phone tu. Contohnya kita boleh kawal dia punya screen time, kita boleh setkan berapa jam dia boleh pakai. Lepas tu dia akan automatic block. Kalau dah sampai had dia akan block phone tu. Lepas tu kita boleh hadkan apps apa yang diorang boleh install. Contohnya apps tu rated untuk umur 3 tahun, apps tu rated untuk 12 tahun, 18 tahun dan sebagainya. Contohnya PUBG Mobile ni dia rated 18 tahun ke atas. So kalau kita disable rated 18 tahun, so memang dia tak akan boleh nak install app tu. Dia cari PUBG Mobile dekat Play Store pun tak akan jumpa. Dan seandainya kalau dia dah install PUBG Mobile sebelum kita install Google Family Link, PUBG Mobile akan di-block terus. So ini adalah salah satu teknologi yang boleh kita gunakan untuk menghalang anak kita daripada berlebihan dalam bermain phone. Bukannya kita bagikan spek yang tak boleh pakai pun, lepas tu kita claim ini adalah cara untuk kita halang anak-anak kita pada menggunakan phone secara salah. Ni benda yang sangat-sangat kata apa, menunjukkan bahawa mereka ni tidak pun merujuk kepada golongan yang lebih pakar untuk menyelesaikan salah satu isu tu. Itulah. Okey, terima kasih Taufik. Kita ada beberapa soalan. Antaranya, yang ni saya rasa mungkin Taufik sini dah ada buat persediaan untuk ceritakan alternatif lain yang mungkin boleh didapati dengan harga yang ditawarkan oleh Attitude ES3 ni. Sebab saya pun pernah ada baca perkongsian daripada sahabat saya Tuan Syarafi. Dia kongsi daripada peniaga telefon bimbit juga, Asyang. Asyang ni terkenal lah di Kuantan. Jadi dia ada cerita beberapa telefon yang sebenarnya dengan harga yang sama, spesifikasi lebih baik. Jadi Taufik sini boleh kongsikan pada pendengar-pendengar kita malam ni antara spesifikasi telefon yang lain dengan harga yang sama tapi boleh dapat spek yang lebih baik.
Yes. Itu ni harga dia 300 kan. Exactly RM300. Tu ada orang claim tak pula 300 dapat internet sekali kan. Macam tu lah claim orang kan. Tapi sebenarnya kalau kita nak dapatkan exactly 300, bagi saya kita boleh tambah sikit untuk dapatkan spek yang lebih bagus, lebih puas hati. Bagi saya jangan kita terlalu nak go down sangat sampai murah sangat. Tambah sikit dalam sekitar 300.5 hingga ke 400 ni kita dah boleh dapat spesifikasi yang bagus. Contohnya Xiaomi Redmi 9A, kita boleh dapat bateri 5000 mAh, which is sangat-sangat besar untuk budak sekolah. Skrin dia besar, 6 inci lebih, RAM 2GB dan storan dalaman 32GB. Yang satu lagi Samsung A02. Dia punya spek dia lebih kurang sama je dengan Redmi 9A, harga pun lebih kurang sama dalam 399 tak salah saya. Ini merupakan phone yang saya sangat-sangat syorkan untuk asas yang kita boleh gunakan untuk sedikit multitasking. Kita boleh tulis nota, kita nak menulis, buat nota dekat Google Keep, ataupun kita nak mesej kawan-kawan kita, tak tahu apa semua. Ini memang sangat-sangat wajar. Dengan harga RM359 saja, kita tak ada komplain panas, kita tak ada komplain bateri cepat habis, dan kita boleh install banyak apps untuk kita gunakan untuk PDPR. Okey. Terima kasih Tuan Afiq. Ada satu lagi soalan. Ini daripada Cikgu Nabil. Beliau memang seorang cikgu lah. Dia cerita soalan dia, Chromebook kalau tak silap antara yang pilihannya agak baik untuk tujuan pembelajaran ni. Jadi boleh Tuan Afiq cerita sedikit lebih kurang tentang Chromebook. Saya pun tak berapa arif sangat tentang Chromebook ni. Chromebook saya pas lah. Saya tak berapa arif sangat pasal Chromebook. Okey, tak apa. Okey, yang berikutnya isu keselamatan jugalah berkait dengan macam Taufik cerita tadi, dia cepat panas, ada kemungkinan menimbulkan fire hazard, terbakar, meletup dan sebagainya. Jadi dari segi yang Tuan Afiq tahulah, apa yang menyebabkan telefon ni kadang-kadang jadi cepat panas walaupun kadang-kadang tak dipakai pun. Dia sebab yang kita baca tu pun kes dia meletup dalam keadaan dia tengah di-charge. Maknanya orang tak pakai. Ya, bagus soalan ni. Dia satu dia macam saya cerita sikit lah pasal Samsung Galaxy Note 7 yang pernah meletup dulu. Dia masalah dia untuk Samsung Galaxy Note 7 ni, dia pernah ada masalah dari segi elektrod pada bateri. So dia ada bersentuhan sikit dengan dia punya body lah apa semua tu. So dia ada spark. Itu merupakan salah satu punca lah yang mana Samsung dia dah lantik beberapa firma dari luar untuk membuat kajian tentang Samsung Galaxy Note 7, kenapa, apa punca dia meletup, dan dia dah dapati bateri. Itu salah satu lah, bateri dia ada spark dalam tu. Dan antara punca yang menyebabkan phone tu terbakar adalah dari segi kualiti aksesori itu sendiri. Contohnya kita tak tahu, macam saya cakap tadi, kita tak tahu apakah credibility company yang buat Yes Altitude ni, China Mobile Limited. Kita tak tahu kualiti dia macam mana. Mungkin dari segi charger dia tak berkualiti, lepas tu dia overheat. So bila overheat, dia akan terbakar lah phone tu. Dan phone ni macam saya tengok dekat review kawan saya, Fazli Halim di YouTube, dia pun terkata phone ni memang overheat. So bila saya dengar dia kata phone ni overheat, so possibility, kemungkinan untuk meletup tu sangat tinggi. Padahal kita tak buat apa-apa pun. Kita buat Google Classroom je dah overheat. So kalau kita teruskan gunakan lagi dalam masa yang tempoh yang lama, possibility untuk terbakar tu memang orang kata sangat-sangat tinggi. Salah satu dia sebab itulah bateri dia mungkin tak berkualiti, dia punya charger dia tak berkualiti. So itulah yang menyumbangkan kepada kes letupan. Dah ada 2 kes letupan untuk
case attitude ni. Baik. Ada juga orang beritahu kalau katakan phone ada juga saya pernah terbaca lah, orang beritahu dia kata sebenarnya phone tak begitu sesuai untuk tujuan PDPR, berbanding dia kata dengan harga 300-400 sebenarnya boleh dapat satu komputer yang dengan basic setup, maknanya ada kemudahan-kemudahan asas lah. Jadi sejauh mana benda ni sebenarnya nak kata, sebab ni pendapat dia tak boleh jadi betul, tak boleh jadi salah sebab dia pendapat dan setiap orang berhak keluarkan pendapat. Jadi sejauh mana kita nak tengok benda ni satu realiti sebenarnya, maknanya betul ke kita boleh dapatkan komputer dengan harga serendah tu, sebab saya sendiri dah lama tak terlibat dengan benda tech ni, jadi saya agak ketinggalan dalam benda ni. Kalau boleh Tuan Afiq sharekan. Harga komputer serendah 300 saya tak pernah nampak lagi harga komputer serendah 300 ataupun 400 ringgit. Tapi kalau ikutkan secara logiknya memanglah yang lebih ideal adalah komputer bukan phone untuk buat PDPR. Tapi itulah tak semua parents mampu nak bagi sebuah komputer. Untuk menjawab soalan ni, saya tak pernah nampak lagi sebuah laptop berharga 300 ataupun 400 ringgit, itu memang saya tak pernah nampak lagi. Melainkan kalau kita ada bajet lebih, kita boleh switch kepada tablet. Tablet bagi saya betul, memang tablet adalah device yang paling ideal untuk PDPR sebab dia lebih besar untuk kita tengok muka kawan kita dekat kelas, muka cikgu kita, itu lebih selesa lah berbanding phone yang kecil 6 inci lebih. Kalau tablet boleh dapat dalam 7 hingga 8 inci, 10 inci pun ada. Jadi bagi saya, kalau kita ada bajet lebih, tablet boleh dapat 479, bawah 500 kita boleh dapat Lenovo Tab M7. Ini merupakan tab yang okey untuk penggunaan asas kalau kita ada bajet lebih untuk dapatkan device untuk PDPR. Tapi untuk laptop tu, jujur cakap saya tak pernah nampak lagi serendah harga 400. Kalau ada boleh bagi tahulah. Mungkin saya boleh buat kajian lagi untuk device laptop harga 400 ni. Okey, menarik juga tu. Sebab saya pun terkejut juga baca sekitar tu, tapi saya tak ingat siapa yang tulis. Dia kata mungkin lebih pada ni lah. Mungkin bukan laptop, saya ingat basic desktop kot. Dia punya setup yang dalam harga 300-400 tu. Tapi yelah, kalau desktop pun bukan satu benda yang senang nak ke hulu ke hilir usung benda tu. Dia kena letak setempat. Desktop bagi saya desktop kurang ideal lah. Kalau ia pun laptop ataupun tablet lah yang lebih besar pada phone. Desktop bagi saya mungkin tak sesuai sangat lah. Mungkin sebab ya kita cakap tadi, dia statik pada satu tempat saja, kita nak alih-alih pun susah. So bagi saya yang paling ideal adalah tablet. Itu sebenarnya yang paling ideal. Cikgu Nabil ada tinggalkan komen tadi, dia kata nak masuk untuk kongsikan pengalaman dia sepanjang mengendalikan PDPR. Sebab saya hantar invite untuk jadi speaker. Okey, silakan. Okey. Sementara tu ada soalan, tapi ni soalan daripada WhatsApp saya lah, personal. Yang mungkin agak segan nak tanya ni. Okey, soalan ni saya ingat soalan panas juga ni. Okey, antara Android dengan iOS dari segi performance dia untuk digunakan dari segi multitasking, bekerja dan sebagainya, mana yang lebih mesra pengguna sebenarnya? Multitasking Okey, saya sebenarnya jujur cakap, saya adalah seorang pengguna tegar Android dan pernah juga menggunakan beberapa model iPhone sebagai jadi driver saya lah. Last saya pakai iPhone 12, second last saya pakai iPhone 11 Pro. 11 Pro ni yang paling saya suka lah sebab dia RAM dia hanya 4GB RAM je. Tapi dia punya RAM management, orang panggil secara technical jargon ni RAM management, pengurusan RAM dia sangat-sangat efisien. Saya pernah buka
lebih kurang 40 apps. 40 apps, bukan tab, tapi 40 apps selama berminggu-minggu. Saya tak pernah klik apps langsung, dia tak ada lag langsung. Itu merupakan multitasking yang sangat bagus lah. Saya on PUBG dalam masa sama, lepas tu saya on Twitter, Facebook, Instagram, saya menulis. Itu merupakan salah satu multitasking yang sangat bagus dari segi pengurusan RAM lah. Tapi dari segi orang kata user friendly, saya lebih suka Samsung, sebab Samsung sekarang dia ada orang panggil sistem Android yang panggil One UI. One UI ni memang sangat-sangat mesra multitasking lah. Dia ada edge panel, dia ada macam-macam lah yang kita boleh buat dalam masa yang sama. Contohnya macam saya, kalau saya nak kira kalkulator saya kan, lepas tu saya nak tengok saya punya nota, saya boleh buat orang kata apa, window tu double, atas dan bawah, ataupun kita boleh buat floating window untuk kalkulator tu. So kita tak perlulah nak tengok nota kita dah kira banyak-banyak, lepas tu kita nak alih pada kalkulator pula, tak perlu. Kita boleh buat multitasking pada masa yang sama. Nota pun on, kalkulator pun on. Dia boleh floating dekat atas tu. So dari segi jawapan dia macam ni lah, jawapan selamat lah saya bagi kan. Dari segi orang kata RAM management, saya lebih prefer iPhone. Dari segi penggunaan mesra pengguna, saya lebih suka phone Android macam phone Samsung. Tu dari segi cita rasa yang lain tu bergantung pada masing-masing lah. Itu jawapan selamat daripada saya. Okey. Sebab saya pun masa saya kerja dengan Maxis dulu pun saya dapat iPhone pun saya tak pakai sebab saya ada beberapa benda yang saya tak suka tentang iPhone lah. Dan sekarang pun memang saya pengguna Android juga. Okey. Cikgu Nabil boleh accept request dekat inbox tak? Sebab saya dah invite cikgu untuk masuk untuk kongsikan pengalaman cikgu sepanjang PDPR. Sama juga dengan Tuan Aman dengan Tuan Rin, kalau berkelapangan dan tak sibuk pun saya nak jemput masuk juga untuk kongsikan. Sebab yang saya tahu, saya baru terperasan Tuan Aman Firdaus punya Twitter account, sebab saya follow Aman sahaja, saya tak follow Tuan dia sebelum ni. Rin Mansur saya follow daripada zaman dia dekat MGAT lagi sampai dia dah keluar. Saya tahu memang dia banyak juga buat review pasal barang-barang tech ni. Okey, sementara tunggu dia orang masuk, saya ada soalan lain. Okey, tentang satu lagi masalah yang dibangkitkan dalam masalah ES Altitude 3 ni ialah spek kamera dia. Sebab saya perasan juga ada orang tweet, dia kata gambar tu memang gambar kabur, apa pun tak nampak. Sedangkan memang sepanjang PDPR ni cikgu-cikgu akan hantar pada pelajar tugasan dan pelajar kena tangkap gambar dan hantar balik pada cikgu. Tapi bila gambar langsung tak nampak, cikgu pun tak boleh nak baca, nak tanda. Jadi yang tu boleh ulas sikit tu Hafiz. Okey, macam kita sedia maklum, kita pun tak tahu apakah spek yang ditawarkan untuk kamera ES Altitude ni. Saya memang dari beberapa hari ni saya duk cari dia punya spek kamera dia. Kita tak tahu berapakah megapiksel untuk ES Altitude 3 ni. Okay, megapiksel ni sebenarnya bukanlah penentu kepada cara keseluruhan kamera phone tu, tapi dah ada banyaklah benda yang menentukan kualiti satu gambar tu. Contohnya macam image processing, post processing, megapiksel lah, semua tu dia harus orang kata dalam satu induk yang sama supaya dia dapat hasilkan gambar yang berkualiti. Macam saya tengok review Fazli Halim di YouTube pun, dia kata kalau phone ni dalam keadaan gelap memang sangat-sangat susah nak dapatkan gambar jelas. So terang pun dia kata susah sikit nak dapat, apatah lagi dalam keadaan gelap. So dari segi kamera pun kita pun dah dapat tahu yang dah sangat-sangat teruk kan. So memang tak pernah sabar kita berikan spek macam ni untuk anak-anak kita belajar. Dan apa yang saya tahu, dia punya screen dia adalah 480p saja, yang mana itu pun tak mencapai
orang kata minimum requirement untuk 2021. Padahal kalau kita tengok screen 720p ataupun HD pun dah orang kata dah ketinggalan zaman dah. Ni apatah lagi 480p. Mana kalau kita tengok dah lah kamera pun kamera cahayam, dia bagi kamera yang kabur. Lepas tu screen pun dia bagi cuma 480p. So gambar yang kita tengok tu memang tak sharp, tak tajam. Macam tu. Sebab 480p ni tak silap saya lah zaman-zaman Nokia dulu kan. Betul. Saya rasa 2000 bawah 2010 kot. 480p ni, ya Allah, tak tahulah. Itulah. Okey, saya rasa Cikgu Nabil dah masuk. Cikgu boleh kongsikan dengan kita tak pengalaman cikgu buat PDPR panjang ni lah, sebab saya ingat Cikgu Nabil ni pun dengan kita tak jauh beza umur. Mudah sikit nak bercerita. Kalau saya nak tanya mak saya cikgu juga. Tapi dah 50-an ni nak cerita panjang pun mungkin tak erti. Silakan cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar saya? Boleh. Okey. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Saya dia macam ni. Kalau kita PDPR ni, kalau siapa yang tak tahu, dia ada macam-macam method. Kita boleh dalam talian, kita boleh luar talian, kita boleh offsite. Offsite tu selalunya kat luar bandar lah, tempat-tempat yang susah nak reach internet semua tu lah. Tapi kalau kita kat bandar ni, macam saya di Johor Bahru sebenarnya, atau kadang-kadang saya mengajar di KL, dipendekkan cerita, kalau kita kat bandar, kita tak ada masalah internet sebenarnya. Tapi kita ada masalah, dia macam ni, PDPR dalam talian, dia boleh jadi Google Meet ataupun Zoom ke, maksudnya secara kita maksudnya secara video call macam tu, ataupun kita boleh bagi task dekat pelajar, lepas tu pelajar buat. Okey. Kalau berkaitan dengan handphone Yes ni, saya ni memang pengguna tegar handphone Yes ni pada first kita orang dapat tu, cikgu-cikgu masa apa, cikgu-cikgu dapat free dulu. Okey. Jadi saya nak relatekan dengan handphone Yes ni punya isu. Dia kalau problem yang pertama, kalau kita bagi budak tu, kita tengah budak Google Meet tu kan, sebab dia, contoh saya cikgu bahasa Inggeris, lepas kita ada jadual kita lepas rehat. Sebelum rehat tu dah ada cikgu lain dah 1 jam dengan budak. Lepas tu kita suruh dia masuk kita punya kelas pula. Nanti lepas tu mungkin selepas kita tu ada cikgu lain masuk pula. Jadi budak tu akan lama dekat handphone tu. Jadi one of the issue yang saya perasan yang budak tu meletup handphone dia tu, sebab bila benda tu dah lama, 1 jam lebih, berapa jam dengan dekat tengah Google Meet sebagai contohnya. Jadi dia charge together. Tu yang jadi masalah. Saya tak cakap masalah kat budak tu, masalah dekat phone tu. Yalah sebab kita tengah Google Meet, kalau bateri nak habis, mestilah kita akan cocok kan. Bila kita cocok, benda tu yang budak tu meletup. That's one of the reason. Kalau based on my experience masa saya pegang, saya pakai Yes yang terdahulu, saya tak tahulah kalau spek sekarang, spek yang cikgu dapat dulu masa first tu, saya tak tahulah apa beza dia. Tapi yang saya tahu benda tu memang dia cepat panas. Kalau macam kita tahu nak adjust macam kalau dah panas kita berhenti. Kalau dah ni kita tak boleh pakai ni. Saya rasa macam ni lah. Kalau nak pakai handphone Yes ni, dia memang kena betul-betul sabar dan prihatin, macam jaga budak macam jaga baby baru tak pandai jalan. Macam nak kena jaga tu. Cara nak jaga handphone Yes ni kalau sebagai cikgu pakai. Saya di antara orang yang pelik pakai handphone Yes tu sebab selalu nak jimat duit. Jadi kita jadi cikgu ni kita banyak pakai duit. Jadi kita nak beli handphone pun kadang kita fikir 10 kali sebab kalau selagi mana yang kita boleh pakai. Kalau saya pakai handphone Yes dulu, memang untuk benda-benda yang important je, macam WhatsApp ataupun YouTube, untuk benda-benda penting. Bukan untuk tengok YouTube untuk jangka masa lama, Netflix memang bukan lah. Tapi kalau saya mengajar untuk PDPR, saya expect budak saya tengok YouTube link yang saya bagi. Saya expect budak tengok Google Meet. Pada saya Google Meet tu pun dengan tengok buat Google Meet itu pun dalam masa, jaranglah saya buat bawah 30 minit. Saya rasa rata-rata cikgu mesti ambil masa sekurang-kurangnya 1 jam hingga 2 jam untuk berjumpa dengan budak. Kalau ada yang bawah 1 jam tu pun maksudnya rare lah, jarang lah. Sebab kita nak bercakap dengan budak selagi boleh. Kalau budak sekolah menengah, dia memang tak nak buka kamera. Tapi lazimnya
buka kamera tak buka kamera, pada saya dia ambil masa yang lama sebenarnya kalau kita nak ber-PDPR. Dan expectation saya mesti pagi tu pukul 7.30 pagi tu dah ada dah cikgu budak buka PDPR. Especially budak sekolah rendah atau budak tingkatan 1. Memang dia macam excited, mak bapak macam sibuk nak cikgu kena buka juga PDPR, baru dia rasa buka juga Zoom ke ataupun buat juga Google Meet class ke, supaya dia rasa benda tu macam apa, classroom. Kalau kita bagi kerja macam cikgu bagi sebelum ni, dia jadi macam dia orang tak rasa benda tu macam classroom. Tapi dia susah kat cikgu. Sebab kita ni diberi arahan, kalau 1 minggu tu cikgu tak boleh bagi PDPR melalui Google Meet saja, nanti merosakkan mata. Dia jadi macam tu pula. Tapi dari segi sudut lain pula, ada budak bila kita kena faham yang ada kalangan B40 tak, macam abang saya, anak 3 orang, handphone ada satu, kena beli handphone lain, minta orang lain nak bagi handphone supaya susah nak belajar. Anak dia kembar pula tu kebetulan, lepas tu kelas lain-lain, kelas sebelah-sebelah tak kelas yang sama, macam-macam isu. Jadi saya boleh bayangkan kalau abang saya yang B40 dan tak mampu, dan kita orang adik-adik boleh cuba bantu, kena bantu dia untuk bagi handphone. Apatah lagi anak-anak orang lain yang tak boleh. Walaupun kita duduk dekat bandar, saya duduk kat JB ni pun ada anak-anak yang kerja kilang dan apa benda semua tu, saya rasa dia orang lagi susah lah. Maknanya yang saya tahulah, student saya memang share, kadang nampak nama mak dia tapi tak tahu budak ni lelaki ke budak perempuan, sebab nama mak. Tapi kita tahulah dia share dengan mak bapak. Jadi memanglah kita mengharapkan kerajaan bagi handphone, tapi betul lah, saya tak tahulah macam mana diorang fikir. Saya tak tahu diorang tak bincang dengan Kementerian Pendidikan ke macam mana ke. Macam semudah itu je nak menyelesaikan masalah, tapi bukan semudah itu je nak bagi jalan penyelesaian, tapi sebenarnya tak betul-betul menyelesaikan masalah. Okey, terima kasih Cikgu Nabil untuk perkongsian. Jadi tu baru seorang cikgu. Kalau cikgu lain, Kalau kita panggil lagi 3-4 orang cikgu, rasanya saya berani jamin lah, saya rasa tak ada komen yang positif lah. Bukanlah kata kita tak bersyukur atas pemberian orang bagi, tapi betul. Pemberiannya tu seolah-olah melepaskan batuk di tangga. Tak. Saya Ini tak batuk nak, pun tak. Ini batuk pun tak lepas. betul tuan. Saya tak nak cakap macam saya complain as a teacher kan. Kita boleh cakap je apa kita nak cakap. Tapi saya cakap atas kapasiti saya sebagai cikgu yang nak mengajar budak PDPR ni. Satu, saya pernah pakai handphone tu sampai handphone tu rosak. Saya pakai dua kali. Isteri saya pun cikgu juga. Jadi handphone yang saya rosak, saya pakai dia punya pula. Memang benda tu akan rosak. Saya tak sampai setahun saya pakai handphone. Berapa bulan je dia mesti akan rosak. Maknanya sampai tak boleh nak charge. Sampai gelap. Macam tu. Maknanya saya dah pakai. Saya dah pakai sampai rosak. Okey, baik you. Terima kasih you. Okey, balik pada Tuan Afiq, saya terlupa. Tadi ada satu soalan saya nak tanya sebenarnya. Okey, untuk requirement, katakanlah sebab antara isu dia bila run Zoom ataupun Google Meet yang kita pakai untuk PDPR ni, satu, telefon tak cepat panas dan sebagainya lah. Cuma nak tahu dari segi, kalau Tuan Afiq mungkin boleh share dengan kita, biasanya lah sekali kita buka Zoom ataupun Google Meet, berapa RAM yang dia akan consume daripada RAM telefon? Okay, nak dikatakan secara khusus ataupun berapa banyak GB RAM tu, kita tak boleh nak pastikan lah, sebab kalau kita tengok dalam settings phone kita tengok usage RAM tu, dia tak macam susah lah nak tengok phone apps ni dia pakai berapa GB RAM. Saya rasa mungkin ada apps yang saya tak tahu, mungkin saya belum install lagi, yang dia bagi tahu secara spesifik berapa GB RAM yang untuk apps, suatu apps tu pakai. Tapi kalau kita tengok macam penggunaan saya seharian ni, sebelum ni saya pakai RAM sebesar 6 GB RAM. Bagi saya 6 GB RAM ni untuk penggunaan saya lah, macam saya buat bisnes, saya menulis, saya buat video apa semua, itu merupakan salah satu RAM yang ideal lah untuk saya lah. Dari segi budak-budak ni dia pakai 1 GB RAM, kenapa saya cakap tak cukup? Kenapa dulu 1 GB cukup? Kenapa tahun 2010 1 GB RAM cukup? Kenapa tahun 2021 1 GB RAM tak cukup?
Dia macam ni. Apps ni dia berevolusi dari tahun ke tahun, dan begitu juga dengan hardware. Hardware pun dia akan berevolusi, dia akan meningkat, dia akan bertambah baik dari tahun ke tahun. Storan pun sama. Dari dulu kita pakai jenis eMMC, yang mana eMMC ni agak slow lah juga. Dia punya jenis storan tu, ini adalah satu jenis storage yang ada pada phone. eMMC 5.1, 5.0, lepas tu berevolusi pada UFS. Teknologi Samsung yang lebih pantas dan lebih mesra pengguna. Ini kita cerita dia punya kata apa, evolusi teknologi dari semasa ke semasa. Begitu juga dengan apps. Apps tu macam kita tengok Facebook dulu. Dulu Facebook tak ada Facebook Live, tak ada Facebook Gaming, tak ada reaction macam haha, tak ada love, tak ada angry. Twitter pun dulu tak ada Twitter Space. Tak ada macam-macam lah. Instagram pun tak ada Reels, sekarang dah ada Reels dah. YouTube pun dulu tak ada YouTube Short, sekarang dah ada YouTube Short. Maksudnya dalam sesuatu apps tu dah dimuatkan dengan pelbagai fungsi yang memerlukan RAM yang ideal ataupun yang lebih besar untuk dijalankan pada sesuatu masa. Jadi untuk saya beritahu Google Meet pakai berapa RAM, Google Classroom pakai berapa RAM, saya jujur saya tak tahu. Tapi nak cerita kat sini, disebabkan apps tu dah makin berevolusi, dah makin ditambah baik, dah makin banyak fungsinya. So 1GB RAM memang tak mencukupi, dan kalau kita katalah kita pakai Google Classroom, okay, sekarang ni cikgu ada mengajar, lepas tu kita nak salin nota lah, kita pergi kat Google Keep. Google Classroom boleh crash sebab RAM 1GB tu memang tak cukup untuk dia buka Classroom dengan Google Keep dalam masa yang sama. Sebab itulah ya, macam Cikgu Nabil cakap, kita bagi pada anak-anak bangsa kita, biarlah betul-betul menyelesaikan masalah diorang. Bukan sekadar kita bagi kontrak dekat YTL, lepas tu konon-konon kita bantu rakyat, lepas tu kata dah dapat sardin takkan minta ayam. Itu merupakan, bukan macam Ustaz Faiz cakap, bukan nak lepaskan batu di tangga, nak patut pun tak lepas. So itulah macam jawapan yang secara teknikal saya boleh cakap. 1GB RAM banyak mana saya tak tahu, tapi memang itulah sebabnya kenapa tak cukup secara teknikalnya. Okey, terima kasih Tuan Afiq. Okey. Memandangkan kita punya space malam ni agak stabil, tak crash. Saya pun risau takut crash space ni, sebab memang sepanjang saya cuba bersiaran setakat ni, dia ada masalah, dia akan selalu crash lah. Sekejap, Tuan Afiq terkeluar ke daripada ni? Sekejap, sebab saya dah tak nampak, saya rasa dia terkeluar. Tak apa, tunggu dia masuk balik. Sebab ada dekat aku punya nampak baik. Ada. Tu? Dekat aku punya dia tu. Oh, okey, sebab dekat aku punya ni aku tak nampak kamera Afiq dah. Dia terhilang. Takut dia terkeluar, tapi tak boleh tunggu dia masuk. Sebab yalah, macam Tuan Afiq sebut tadi, masalah RAM 1GB ni memang itulah rasanya tak boleh nak bayang lah macam mana orang boleh pakai RAM 1GB. Sebab yang saya pakai telefon saya ni pun RAM 12GB ni pun kadang-kadang masih lagi orang kata akan mengalami masalah juga. Okey, jadi memandangkan space malam ni tak ada gangguan, jadi saya buka ruangan untuk siapa-siapa nak bertanyakan soalan, boleh request as speaker, saya akan approvekan dan kita terus bersoal jawab dengan ni lah, dengan pembicara kita malam ni. Dan sebenarnya saya kalau boleh nak jemput masuk Tuan Aman dengan Tuan Rin untuk kongsikan juga beberapa feedback yang mungkin boleh menambah baik lah, maknanya segi cadangan yang wajar ke dan sebagainya. Sebab yang saya tahu Rin Mansur, saya biasa baca di Facebook dia banyak kongsi tentang gadget. Yang Tuan Aman Firdaus, kita tahu website Amans banyak perkongsian tentang maklumat tentang teknologi yang terbaru dalam bahasa Melayu. Satu-satunya website
yang saya sangat seronok lah baca sebab dia 100% dalam bahasa Melayu. Okay. So, kita ada Natasha. Okay, saya dah approve kan. Kalau ada soalan yang ataupun perkongsian nak dibuat, silakan. Tasha, silakan. Okay. Okay, kita sekarang tengah open the floor. Kalau ada soal jawab lah sebab setakat ni space malam ni stable sikit. Tu macam tadi lah saya ada sebut juga. Kalau RAM yang besar-besar sekarang ni pun kadang-kadang masih lagi ada masalah crash. Kalau RAM 1 gig tu saya pun tak boleh bayang sebenarnya sebab saya sendiri pakai phone saya 12 gig RAM. Itu pun kadang-kadang macam Twitter Space ni satu masalah apps tu sendiri lah, dia tak stabil lagi. Pun mesti boleh crash. Kalau yang 1 gig ni saya tak boleh bayang lah sebenarnya. Betul. Okay. Kita tunggu kalau ada yang nak masuk tanya soalan. Tadi ada seorang dia request speaker, saya dah approve tapi dia terkeluar pula. Mungkin dia tertekan kot. Saya pun diisi 2 kali ni. Itulah. Tu yang macam mak saya pun sendiri banyak juga bagi feedback. Dia cakap sepanjang PDPR ni isu-isu utama dia ialah macam mana student tu nak cope dengan teknologi yang diberi. Sebab saya tadi sebelum kita start kita punya space pun saya sempat call, saya sempat hubungi mak saya tanya ada tak pelajar yang dapat telefon Yes tu di Kuantan lah. Mak saya mengajar di Kuantan. Dia kata setakat ni belum dengar lagi. Tapi dia kata memang pengalaman dia yang lepas. Masa Bestarinet dulu. Sebab Bestarinet pun daripada YTL juga. Dia kata dah terlampau banyak pengalaman buruk sebenarnya. Macam dah tak ada pula soal jawab yang lain. Okay. Kalau tak ada soalan yang lain, sekejap saya run through lagi sekali. Kalau ada soalan yang saya tak habis baca, yang terlepas, rasanya dah tak ada. Tumpang tanya, yang Bestari.net tu kan dia laptop kan? Actually RAM dia berapa lah? Sebenarnya kalau budak pakai untuk Microsoft Word dan semua tu lepas je. Kita orang pun memang pakai serai tegar jugalah. Cuma dia tak sebab zaman tu kita tak pernah pakai untuk PDPR, so kita tak tahu. Tapi kalau untuk kerja-kerja Words, Excel semua tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma dari segi apa lah, saya tak ingat mak saya sebut tadi. Cuma dia tak boleh berat. Macam mana cakap dia tak kan dia tak boleh dokumen kan ada simpan file banyak. besar. Kalau PowerPoint tu simpan banyak-banyak dia berat. Sebab macam yalah macam mak saya dia orang tua kan, dia bukannya ni sangat macam kita ni, kita akan buat clean up file sekali kan. Ya betul. Macam mak saya ni apa-apa dia download ke apa semua penuh dekat desktop. So kita pun serba salah nak tegur kan. Sebab yalah kalau susun nanti tak jumpa cari dia bebel juga. Tapi dari segi spek saya tak ingat lah sebab yang ditawarkan bawah Bestarinet dulu ada beberapa model juga, tak silap saya. Ada beberapa model laptop juga tapi semuanya memang spek yang agak rendah lah. Yang agak rendah. Jadi dari segi RAM dengan internal memory tu saya tak pasti berapa. Okay. Mana alamak. Kita punya speaker terkeluar lagi. Kita tunggu dia masuk balik sekejap. Boleh jadi inilah satu space ni dia kalau speaker terkeluar dia tak apa lagi. Dia jangan host yang terkeluar sebab banyak yang jadi juga dekat kami 3 minggu lepas host yang terkeluar. Payah tu. Host terkeluar memang terus tutup lah. Okey, ni ada okey, saya tak erti baca nama dia sebab dia tulis dalam Russian. Dia dah request speaker, mungkin ada soalan nak ditanyakan, silakan. Hai semua, nama saya Aidan. Saya hanya ingin menambah tentang spek handphone Yes
zaman 1B Starrynet tu. So modelnya saya tak ingat, tapi model tersebut dia macam rebash jugalah. Kalau tak silap Alcatel ke apa, tapi dia totally rebash under Yes punya name. And dari segi RAM 1GB, internal 8GB. Dari segi penggunaan amatlah perik masa tu dari zaman 1B Starrynet tu, sebab kedua-dua parent saya pun guru, saya pun sendiri pernah hands on menggunakan phone tersebut. And saya pun kurang pasti apa bezanya handphone tersebut dengan yang diberikan oleh yang seperti yang viral baru-baru ni lah. Tapi rasanya memang dalam keadaan yang agak rendah dari segi spesifikasi. Terima kasih Haidan. Jadi itulah antara isunya. Kita bukan saya bernasib baiklah kalau isu ni kita bukan nak menghantam pihak Yes dan sebagainya, tapi kita sekadar nak dapatkan satu orang kata pandangan kedua atau pandangan lain tentang apa yang sebenarnya yang boleh dilakukan. Maknanya sejauh mana kesesuaian satu-satu peranti untuk diberikan kepada pelajar, sebab macam yang speaker kita sebut tadi, dia dah jadi satu bom jangka pada pelajar. Maknanya sesedar tengah guna meletup, tengah guna terbakar dan sebagainya. Alamak, kita punya speaker terkeluar lagi ke? Saya ingat mungkin device dia tengah panas kot. Sekejap, kita tunggu dia masuk balik sebab sebenarnya dah tak ada soalan yang lain dan tak ada orang nak tanya lah soalan. Saya nak minta dia buat penggulungan lah. Nak minta dia buat penutup. Tapi dia terkeluar, saya kena tunggu dia masuk sekejap. Okey, Tuan Faris. Silakan Tuan Faris. Oh, okey, Tuan Aman pun dah masuk. Saya baru perasan, sorry. Tadi saya tak perasan. Saya ingat tadi belum masuk lagi. Tuan Aman, kalau ada apa-apa tambahan lain ke yang Tuan nak mungkin boleh kongsikan pada kita malam ni, sementara tunggu Tuan Afiq masuk semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, dia macam lag. Tadi dengar dekat komputer. So dekat komputer kita tak boleh join Spaces as speaker. So sebab tu saya tak masuk tadi. Okey. Dekat phone boleh, baru boleh dicakap. Secara peribadi saya lagi prefer tablet atau laptop kot untuk pembelajaran. Macam so far sepanjang saya kerja pun saya lagi selesa buat kerja dekat komputer banding dengan telefon. So saya rasa untuk pembelajaran pun lebih bagus komputer banding dengan telefon sebab dia ada beberapa perkara macam satu multitasking, lagi satu maybe dari segi input tu lagi better sebab kita akan belajar type dan segalanya. Tadi macam Kamaru ada cakap pasal harga laptop bawah 400. Kalau tengok kat Shopee, Chromebook boleh dapat bawah 400. Tapi saya tak pasti macam mana dia lancar ke atau macam mana. Sebab Chromebook ni technically dia pelayar web yang di sistem operasi kan. So bila buka tu dia technically memang browser web Chrome yang kita kenal kat komputer lain. Dan dia ada kekangan dari segi pemasangan perisian sebab dia technically pelayar web. So kita tak boleh nak install software-software lain. Tapi recently dia dah start tambah support untuk Android punya app semua dekat Chrome OS. Dan berbalik pada masalah ni, rasanya maybe Cikgu Nabil boleh sahkan benda ni kot. Technically Yes ni dah bagi telefon ni secara percuma sejak setahun yang lepas dan dia bagi dengan 40 gig data. Rasa benda ni lebih pada CSR company dia. Tapi recently dia rasa ada yang ambil political mileage dengan bagi telefon ni dan jadi isu ni.
bercakap pasal telefon meletup ke tak tu benda kebarangkalian telefon tu meletup agak tinggi untuk mana-mana jenama, tapi memang boleh cakap kualiti telefon Yes ni agak rendah berbanding yang lain sebab dia rebash and dia just nak bagi percuma untuk menaikkan angka pengguna dia. Dari segi peribadi, saya akan lagi suka kalau kerajaan bagi yang duit, untuk makluman, kerajaan bagi kredit RM300 untuk jaringan prihatin. Tapi apa yang berlaku dekat syarikat telekomunikasi ni, dia dah macam tie under certain plan atau certain device tu je. So dia tak bagi kebebasan untuk pengguna menggunakan kredit itu untuk membeli device lain yang better untuk pembelajaran. Dan saya tak tahu berapa ramai B40 kat sini, tapi saya sendiri dulu bila pada era kemiskinan dulu, saya tak nak terikat dengan mana-mana kontrak. Dan kalau tengok telco lain semua, telco yang lain ada beberapa yang bagi device dia dan dia terikat dengan kontrak. Dan Yes punya ni dia tak terikat dengan kontrak. Dan maybe benda tu yang membuatkan salah satu sebab kenapa orang memilih benda tu. Sebab salah satu perkara yang biasa dekat B40 ni, kita orang tak nak terikat dengan mana-mana hutang yang berpanjangan. So kita orang akan lebih memilih untuk guna prepaid dan benda yang tak terikat dengan kontrak. So maybe kerajaan patut dia bagi kredit tu dan masuk ke akaun pengguna, dan pengguna patut bebas untuk memilih device yang diorang nak. Tu je kot. Maaf je lah. Dia okey, dia macam ni. Setakat 2-3 tahun ni sebenarnya kalau di kawasan sekolah saya saya tak ada dengar pun siapa-siapa, terutamanya pelajar yang terima device Yes ni. Dan saya macam, okey, ada ke device yang saya nak bagi? Bagi lagi. Saya ada pemikiran tu dalam sebulan 2 ni, macam saya baru tahu sebenarnya kalau benda tu nak diberikan kepada pelajar. Dan kalau tanya saya memang tak agree lah sebab saya dah pernah pakai kan Yes tu. Kalau dari sudut pembelajaran dan pengajaran, kita tak kisah pun kalau dia macam ni. Kalau kita cerita pasal bagi handphone atau device kepada pelajar ni, sebab banyak kita tengok pelajar yang tercicir. Jadi one of the main reasons because dia tak ada device. Jadi dia susah nak belajar. Jadi kalau dapat handphone tu pun dah cukup bagus sebenarnya. Sekurang-kurangnya lah. Tapi dia jadi terlampau kurang bila benda tu tak boleh nak digunakan dengan baik. Dia berkait rapat dengan motivasi pelajar ketika belajar. Dia jangan cerita motivasi cikgu dah boleh lah nak menggayakan motivasi cikgu tu sendiri. Tapi kalau motivasi pelajar tu tak ada, dia tak nak belajar lah macam tu. Jadi itu yang saya rasa isu yang patutnya dia ambil titik beratkan. Kalau tanya saya pakai laptop lagi bagus ke? Ya, betul lah tu. Saya bersetuju. Tapi sebagai cikgu yang nak budak asalkan dia dapat tengok, buat Google Meet, buat kerja, ambil gambar, hantar pun dah satu rahmat dah sebenarnya. Tapi kalau pelajar tak buat, maknanya kita tahu dia tak ada motivasi tu. Cikgu nak bagi motivasi macam mana lagi pun cikgu tak tahu. Jadi bentuk yang kita nak apa-apa perancangan yang dibuat oleh kerajaan itu membantu sebenarnya menyelesaikan masalah. Kalau tanya saya dari sudut KPM dah buat dah Didik TV. Saya sendiri mengajar di Didik TV dan saya rasa kesal sebab kita mengajar di Didik TV tapi pelajar tak tengok dekat Didik TV. Akhirnya dia pergi ke saluran YouTube. Bila sampai kat YouTube, budak perlukan device juga. Itulah datangnya keperluan dan kepentingan device itu untuk kalangan pelajar, terutamanya B40. Yang ada juga kalangan pelajar yang M40 pun kadang dah perlukan juga sebenarnya bantuan. Tapi saya tak tahu yang terkini ni dia nak bagi bila pun kita tak tahu. Takut nanti pelajar-pelajar ni akan dapat devices ni bila dah habis tahun depan katnya baru dapat.
Masa tu dah tak kisah dah isu pasal nak pakai ke tak nak pakai device ni dah. Tu yang pada saya lah sebagai cikgu, ayat kasar saya menyampah lah sebenarnya. Tapi dia macam ni, boleh je kita cakap lebih baik ada daripada tak ada. Tapi kalau ada tapi tak memberikan motivasi yang baik kepada pelajar, dan masalah apa yang kita selesaikan sebenarnya? Itu je daripada saya. Okey, terima kasih cikgu. Tuan Faris, silakan kalau ada nak tambah apa-apa. Sebab Tuan Faris kita ni dia orang yang biasa duduk di offshore, duduk jauh, duduk atas kapal biasanya. Mungkin dia ada benda-benda lain yang dia nak kongsikan juga berkenaan dengan device dan sebagainya lah. Silakan Tuan Faris. Assalamualaikum, selamat petang semua sekali. Okay, saya tak bersekolah dengan all this PR and what not. Kita datang daripada generation yang duduk depan kelas pakai whiteboard. So agak terkejut lah bila tengok saya sampai semalam daripada location sampai ke Maman. Saya tengok wah ada telefon meletup lah. Cakap wow. So learning online ni kita orang pun ada buat belajar, kita ada buat kursus online, and benda ni sangat tedious. Kita dah kena menghadap PC, kena menghadap handphone for up to 8 hours. Kau bayangkan budak-budak menghadap 8 jam kelas directly. Orang tua pun tak lahat tau. I am 30 plus and I have to go for I kena duduk modular class selama 8 jam online. Untuk kita orang tua pun rasa benda tu satu benda yang berat. Ini lagi budak-budak. And plus you bagi pula device atau alat peranti yang orang kata the worst standard in the whole wide world. Bagi telefon yang boleh meletup, lepas tu pakai pun tak boleh ni, semua crash. It's bad lah. So saya punya pendapat, I malas nak suruh government ni kaji, sebab bila kita kaji kan benda ni melarat sampai sudah benda kaji tak ada keluar outcome. What we can do is sebenarnya kita patut push all these corporation, telcos, and then siapa lagi, mana company-company yang besar, Telekom, Petronas, TMB apa semua ni, government patut push diorang untuk support dengan cara dapatkan device yang paling bagus untuk student, bagi kat diorang. Kalau nak ngarapkan duit government je, mampus. Government pun tak ada duit dah. Kononnya lah tak ada duit, tapi itulah. And we have all these companies yang private sector yang dah make billions of ringgit tiap-tiap tahun. Kenapa diorang ni tak keluarkan sikit some of diorang punya profit to help student? Kita duk tampak benda ni, kerajaan. Kita tak pergi attack private sector tau. Private sector ni, bank especially, diorang ni make money a lot. Diorang buat duit banyak gila. Dalam keadaan COVID sekarang ni pun dia buat duit lagi. So, kita as the public, mak bapak, student, we have to push government suruh diorang tu be responsible and help student untuk dapatkan device supaya diorang ni boleh belajar. Kan? Nak buat text flash ke apa tu peduli lah, tapi diorang ni kena demobilize untuk membantu pelajar-pelajar ni untuk membolehkan diorang melaksanakan pelajaran. Kalau tidak, kita dah buat polisi apa pula? Lepas hari tu dah buat didik TV tak jadi. Lepas tu dah buat lepas tu buka sekolah pula. Lepas tu dah buka sekolah, tutup balik, PDPR balik. Ding dong. Kalau kita tengok polisi yang dibuat oleh government tu macam DJ King. Bila public marah, barulah nak buat macam ni. So why not kita as a public push government untuk push private sector supaya support student-student ni. Kan? Alah setakat satu biji handphone harga 1,000. Tak luak lah duit bank-bank besar ni. Kan? Company-company besar ni, all the GLCs, not. Dia ambil billions of ringgit kot. Dia orang buat duit berjuta-juta. Setakat nak tolong student duduk budak-budak kampung pun, duduk budak-budak bandar B40 ni, apalah sangat dengan harga sebiji handphone 1,000 yang betul-betul bagus supaya diorang ni boleh belajar, cikgu-cikgu senang nak mengajar, dan budak-budak ni ada motivasi untuk
meneruskan pelajaran dan pembelajaran dalam keadaan sekarang ni. Everyone has to mobilize. Semua orang kena terlibat. Kita tak boleh nak ngarapkan government seorang je. Sekarang ni the people, kita, public have to push. Cakap, get the private sector, get kalau ada NGO pun bagus. NGO tolong juga. Kan, dapatkan device ni. Sebab kalau sekarang ni kan, tengok sekejap macam ni, sekejap macam tu, sekejap macam ni, sekejap macam tu. Saya rasa budak-budak pun boring. Kita orang tua dulu online 4 jam pun dah boring. Apakah lagi budak-budak? Betul tak? Betul. Betul lah. Okey, menarik pada perkongsian Cik Faris ni tadi. Yang ni saya nak tanya pada Cik Afiq semula. Sebab dia dah masuk balik. Okey, tentang public companies. We should push public companies. Baru-baru ni saya perasan juga. Lepas pada kes meletup tu, Xiaomi ada bagi phone. Saya lupa pula model phone tu. Tapi saya tahu dia dari segi spek agak tinggi dah sebab dia phone yang Mi 10T 5G. okey. Jadi yang tu boleh komen sikit tak? Ada kemungkinan tak untuk sebenarnya dari segi syarikat-syarikat pengeluar peranti ni sebenarnya boleh buat benda ni sebagai part of pihak CSR agaknya. Sebab yang kita tahu Xiaomi ni pun pernah bagi free yang dulu yang dekat wartawan dekat Istana Negara power bank. Ya, power bank. Okey, Xiaomi dia bagi Redmi Note 10 5G yang mana harga dia 899 dia jual. Bagi saya kalau Xiaomi ni dia bagus, dia dari segi dia pandai ride the wave lah. Sebab kalau kita tengok bukan ni kali pertama Xiaomi ride the wave untuk dapatkan public orang kata publicity secara percuma. Dulu kalau kita tengok kempen politik bersih, Xiaomi pun pernah bagi kipas dekat peserta bersih. Bukan dia bukan bagi kipas, maksudnya dia dia buat iklan dekat Facebook, suruh pakai kipas Xiaomi lah, benda lah semua. Lepas tu dia dekat Istana Negara pun pernah bagi power bank. Yang terbaru ni dia bagi phone percuma kepada mangsa letupan tu kan. Bagi saya sebenarnya memang boleh sangat sebenarnya kalau kerajaan dia buat satu kontrak dengan jenama phone yang dah ada nama ataupun ada credibility di Malaysia. Contohnya Xiaomi memang dah lama sangat di Malaysia ni, memang salah satu brand yang sangat kukuh di Malaysia. Bagi saya tak salah pun ada kontrak dengan Xiaomi bagi Redmi 9A, paling spek paling cikai sekali untuk student kita buat kerja. Buat kerja sekolah apa semua kan. Tak payah di internet pun tak apa bagi saya. Mungkin internet tu kita boleh bincangkan kemudian. Sebab Redmi 9A ni memang murah, tambah sikit je daripada Yes 5G ni, Yes Attitude 3 ni. Dan banyak juga jenama lain yang bagus, contohnya macam Realme ada hasilkan phone yang murah juga. Samsung pun ada, Samsung A02, tak sampai 400 pun tu. Lagilah Samsung pun lagi dia punya PR, dia punya marketing, dia punya service center banyak. Kalau dia ada masalah, dia akan cepat-cepat tarik balik device tu. Kalau macam saya cerita tadi, dekat Korea Selatan tu, dia punya CEO siap tunduk dekat media bila Samsung Galaxy Note 7 meletup. So why not kerajaan ambil satu langkah inisiatif untuk membuat satu kontrak dengan jenama-jenama yang memang dah ada nama di pasaran tempatan. Bukannya jenama telco yang konon-konon yang buat phone, tapi sebenarnya dia semua rebatch daripada jenama ataupun kilang di China yang kita tak tahu. Contohlah katalah kilang yang buat Yes ni adalah kilang Foxconn. Foxconn ni kita tahulah jenama kilang yang buat iPhone, buat PS, device-device yang orang kata premium kan. So kita tahu kualiti dia ada. Kalau Foxconn ni kilang, Yes buat phone, kita tak ada masalah pun. Kita tahu kualiti dia macam mana. Tapi dia pilih phone yang di rebatch daripada jenama yang kita tak tahu. Lepas tu dia overheat pula. Lepas tu bila macam cikgu Nabil cakap tadi, budak tu dia dah pakai lama, lepas tu dia nak charging pula.
Itu yang menyebabkan meletup. So bagi saya, kerajaan tolonglah, ini adalah duit rakyat yang daripada kita semua, kita pun bagi untuk anak-anak bangsa kita. Tolonglah, kita faham benda ni memanglah kalau kita kaitkan dengan kontrak apa semua akan bawa orang nak untung, betul lah, orang niaga mesti nak untung. Tapi tolonglah kaji semula supaya kita dapat bagi pada rakyat barang yang betul berkualiti. Benda ni saya pernah tulis dekat Facebook dalam beberapa hari lepas. Dia bagi phone yang kita tak tahu dari mana datangnya, bagaikan menghina institusi ilmu. Bagi saya macam tu lah. So, why not? Bagi saya Samsung adalah satu jenama yang bagus, dan ada juga phone yang murah, phone mahal, phone premium. Tak ada masalah buat dengan Samsung. Lagipun Samsung ni saya sangat suka. Dia punya service center dia ada banyak kat Malaysia, seluruh negara. Katalah phone tu tiba-tiba rosak ke kan, budak-budak nak pakai, budak dia pakai hardcore sangat. Dia pakai sampai beberapa jam, lepas tu phone tu rosak, screen blank. Hantar je dekat pusat servis Samsung, sangat-sangat cepat. Saya pernah beberapa kali hantar phone Samsung saya dan juga saya punya customer. Dalam sehari, bayangkan, sehari dia tukar screen, dapat terus. Bukan sehari, tak sampai sehari pun. Kata masa tu Samsung Galaxy Note 3, customer saya rosak skrin dia. Saya hantar pada pukul lebih kurang pukul 7 itu dekat Plaza Loyat. Esok pagi tu dah call saya. Samsung punya phone ni dah siap. Macam itulah kualiti yang Samsung jaga untuk dia punya customer. Tapi untuk Yes ni kita masih belum lagi terima permohonan maaf daripada Yes. Diorang hanya membuat siasatan sahaja. Yes, mana nak minta maaf. Dia dah untung juta-juta. Apa cah api atas angin daripada tahun 95 sampai sekarang dah kaya kau. Mana boleh peduli. Okay. Actually I agree with the dengan cara kita dapatkan pembantuan daripada device punya pembuat device macam Samsung ni. In fact, Samsung pun banyak dapat untung daripada kita, daripada Malaysia. Sebab kita punya user dekat sini pun banyak. And at the same time, selain daripada peranti-peranti digital ni, Samsung ni bukan setakat buat handphone, dia pun buat kapal. Kita pun beli kapal dengan diorang. Lepas tu diorang pun involved, lepas tu diorang pun jual electrical appliance. So they are making a lot of money here. Diorang buat duit banyak. So actually kita punya ministry boleh je cakap dengan Korean punya government kan, cakap minta tolong student kita nak belajar. Kita dah banyak ada trade dengan Korea for long time, and why not at this time we need your help to give minta tolong Samsung untuk supplykan telefon dekat student ni. And then nanti kan kita ceritalah pasal benda lain. You nak buat projek apa benda kat Korea tu, kau nak buat lagi 10 biji kapal ke 50 biji kapal ke, kau nak beli apa ke, itu terpulang lah. But for the benda ni, actually kalau kita boleh guna diplomacy pun. Tapi itulah sebab kita letak menteri yang tak pandai, korang semua letak menteri-menteri yang tak pandai lah. Itulah padan muka. Betul marah kawan kita ni. Okay. Ada soalan untuk Cikgu Nabil daripada kita punya pendengar malam ni. Sebab saya rasa cikgu dah sesuai kot untuk jawab soalan ni. Jadi soalan dia, setakat ni lah cikgu sebagai pengguna ialah warga KPM sendiri, apa-apa device ataupun plan internet yang cikgu dah terima setakat ni, ada tak KPM minta balik maklum balas, feedback tentang device ataupun plan yang dah digunakan, sepengetahuan cikgu lah? Okey, soalan yang sangat-sangat baik, dan saya pula nak juga cakap benda tu sebenarnya, dan kebetulan soalan tu ditanya. Saya pun itulah, macam saya tadi kan ada cakap, diorang ni nak nanti nak kena kaji. Sebenarnya nak kaji apa lagi, memang boleh dapat direct answers from teachers. Sebab kau dah bagi benda tu lama dah dekat cikgu-cikgu ni dah pakai, dan setiap cikgu tak nak pun kena terima dulu. Kita dapat tab dan juga tu, dan saya pakai semua benda tu. Mestilah kita tahu dan mestilah boleh dapat feedback. Tak ada siapa cikgu yang akan bagi tahu benda tu, bagus, mata-mata orang kata nak jilat
kerajaan. Tak, cikgu mesti akan bagi tahu sebab untuk kegunaan dan keperluan. Salah satu sebab dulunya, okey, yang saya boleh share sikit dulu kenapa kita dapat Yes handphone dulu, sebab nak cikgu-cikgu ni pakai handphone. Lepas tu internet dulu Yes bagi internet dekat sekolah. Tapi masalahnya kalau bangunan saya tu panjang ke belakang, daripada kelas yang kelakar je, daripada kelas sampai ke belakang tu dah tak dapat dah internet. Jadi kononnya kalau ideologinya internet tu ada dekat sekolah, Yes punya handphone tu kita pakai bawa ke sekolah untuk dijadikan satu medium pengajaran supaya kita digitalizekan, sebab kita memang ada pembelajaran secara digital di dalam kelas. Ini lagilah terang-terang digital kan. Jadi merujuk kepada soalan tadi, ada tak feedback yang dia dapat daripada cikgu? Jawapan saya, dia dah tahu pun yang sebenarnya banyak masalah daripada YTL network dulu, dan that's why dia tak disambung lagi. Tapi bila cakap pasal device ni, saya terkejut tu yang saya kata tadi. Saya terkejut kan, tahun ni nak bagi lagi buat apa nak bagi lagi, lepas tu ada isu ni. Saya macam kelakar lah benda tu. Kalau ada tak feedback daripada cikgu secara terperinci, mungkin tak ada. Tapi saya tahu pihak, kalau data yang mengatakan apa masalah pembelajaran di sekolah, semua tu memang diorang tahu, memang diorang ada. Dan dalam satu benda yang dia dah ambil tindakan tu adalah dia tak sambung dah YTL network punya program dekat sekolah. Dari segi network internet lah, saya cakap dari segi network internet, dan tak adalah devices apa-apa yang kita dapat. Cuma saya terkejut tahun ni, ada pula kata nak bagi handphone. Lepas tu bila dia nak bagi handphone pun tak tahu, tiba-tiba nak bagi. Tu pun satu benda, satu tanda tanya besar lah kat saya. Macam takkanlah tak tahu, takkanlah tak ada dengar apa-apa komen ataupun kritikan daripada pengguna, cikgu-cikgu ni sendiri. Okey, di samping saya dah jawab soalan tu, saya nak tanya satu benda. Saya ni memikirkan, katalah kita bagi device kat pelajar, one of the concerns yang ini saya rasa semua orang akan fikir, termasuk cikgu-cikgu pun, takut bagi kat pelajar nanti budak main game tu. Saya tahu kita boleh pakai apps yang tadi katakan tadi, tapi pada pemikiran saya macam ni, supaya tak membazir duit rakyat katanya ataupun duit sponsor ni ke, device tu logik ke kalau contohnya let's say satu sekolah tu ada 1,000 peranti, kita bagi dekat pelajar, lepas tu tahun depan budak form 5 tu nanti dia punya peranti tu dipulang balik ke sekolah, kemudian jadi budak tingkatan 1 pula boleh pakai. Maksud saya peranti sentiasa berada di sekolah, dia tidak jadi hak mutlak pelajar. Dia cuma jadi hak pelajar selagi pelajar itu bersekolah di sekolah kerajaan saja. Saya rasa benda tu macam logik. Saya ni ada peluang untuk bercakap dengan orang KPM, tapi saya takut idea itu bodoh lah kalau saya bagi tahu kalau tanpa pengetahuan yang betul. Kalau ada siapa-siapa boleh jawab, kalau idea itu kurang cerdik, jadi saya tak utarakan lah. Maksud saya macam, yalah kalau kita nak bagi kat pelajar tingkatan 5, semua tingkatan, maknanya mungkin tak semua pelajar-pelajar bermasalah, terutamanya B40 ada masalah, mungkin ramai kita kena bagi, tapi kita nak tahu apa security dia yang budak tu akan pakai dan tidak merosakkan dan tidak jual. Jadi mungkin dia tidak jadi buka pelajar kan. Mungkin ada sesiapa yang boleh uraikan kat bahagian tu. Terima kasih. Okey, yang ni saya ingat saya buka pada dua-dua Tuan Kamarul dengan Tuan Aman untuk bagi ulasan benda ni. So saya rasa idea tu agak macam menarik lah. Macam ibarat skim pinjaman buku teks lah, lebih kurang. Betul. Jadi budak tak orang kata tu tak take for granted apa dia dapat. Dan kita pula cikgu, kita tahu nak manage benda tu. Maksudnya orang kata amanah lah. Kita cikgu pun tahu nak manage amanah tu, dan kita ngajar budak untuk jadi orang yang lebih amanah lah at the same time. Okay, saya jawab secara teknikal. Hello? Boleh. Silakan Tuan. Benar. Okay. Bagi saya, idea tu sangat-sangat bagus lah. Kita pun tak pernah terfikir kan. Selama ni kita fikir device tu dapat kat budak jadi hak milik mutlak kan. Tapi kalau nak buat macam tu, spek yang macam ada sekarang ni memang tak boleh lah. Sebab bagi saya untuk dapatkan kita bagi balik dekat sekolah, kita perlukan spek yang orang kata future proof. Dan juga jenama yang boleh provide servis yang terbaik dekat Malaysia ni lah. Salah satunya of course lah saya katakan Samsung lah, phone Android yang boleh provide servis yang
sangat-sangat baik. Samsung lah salah satunya. Dan spek dia bagi saya, tapi itulah kalau kita cakap pasal spek yang future proof ataupun kalis masa depan ni, kita boleh pakai dalam masa mungkin 2 hingga 3 tahun, bajet dia akan ditingkatkan lagi lah. Contohnya macam sekarang kita ada bajet 300.5 untuk dapatkan phone RAM 2GB dan juga storage 32GB. Untuk kita pakai saya rasa 2-3 tahun dah tak relevan lah macam tu. So mungkinlah kita boleh dapatkan phone yang harga dia 500.5 yang boleh kita dapat 4GB RAM dan juga 64GB ROM dan juga software update yang bagus. Contohnya macam Samsung dia, tapi phone Samsung yang high end punya lah, dia boleh support update software update sampai 3 tahun biasanya, tapi bukan untuk phone yang mid range lah dan juga entry level. Jadi bagi saya bagus idea ni, tapi kita kena telitilah spek dia macam mana. Sama ada kita nak bagi yang macam sekarang ni, lepas tu kita nak kekalkan untuk tahun-tahun depan, memang tak boleh lah bagi saya, tak relevan. Untuk dapatkan phone apa yang terbaik bagi saya, kita ada banyak media yang pakar dalam review, contohnya macam Amans, Wiser.my, tech YouTuber dekat Malaysia pun ramai. So kita boleh minta pendapat diorang ni, phone apa yang paling sesuai untuk digunakan untuk anak-anak bangsa kita. So KPM dan juga pihak kerajaan bagi saya kenalah ambil langkah untuk tidak shock sendiri. Sekati dia nak ambil device mana atau gunakan duit rakyat tanpa berbincang dengan orang yang pakar. Itu pendapat saya lah kalau kita nak pakai phone tu ke depan macam tu. Okey, nak minta juga sikit lah ulasan daripada orang kuat Amans. Silakan Tuan Aman. Secara peribadi benda tu boleh buat macam program skim pinjaman buku teks, tapi saya akan lagi prefer dia buat untuk laptop berbanding dengan telefon. Salah satu sebabnya adalah sebab kitaran untuk telefon tu terlalu laju dan kita tak boleh guna satu telefon tu untuk tempoh yang lama berbanding dengan laptop atau komputer. Dan untuk kerajaan sendiri, diorang maybe tak payah beli outright komputer tu, tapi dia boleh ambil servis leasing daripada syarikat-syarikat macam Dell ada buat, Acer ada buat rasanya. Kebanyakan syarikat komputer memang ada buat leasing atau dia panggil hardware as a service, yang mana dia boleh provide servicing atau repair ke atau nak upgrade ke apa by ikut tahun. So let's say tahun depan nak upgrade laptop tu atau budak buat laptop tu rosak ke apa, benda tu akan diselesaikan oleh syarikat tu. So tak payah bayar. Kos keluar buat pertama kali tu akan rendah sikit banding kalau beli outright, dan takut bila beli outright tu kos untuk maintenance dia lagi tinggi. Tapi untuk telefon, let's say rosak, memang macam kena buang terus. Tapi untuk laptop, let's say lepas rosak ke apa, still boleh baiki, dan kos baiki dia lagi maybe masuk akal, atau maybe setahun dua tu just upgrade storage atau memori dan sebagainya. Cik Aman ada pengetahuan tak berkaitan dengan Chromebook? Sebab saya pun mungkin kurang mahir. Kalau Cik Aman boleh cakap, sebab tadi saya ada tanya soalan tu. Ni kebetulan Cik Aman cakap, mana tahu Cik Aman ada ulasan sikit pasal Chromebook. Sebab kat Chromebook dia digunakan sekolah juga, cuma tak meluas. Saya pun pelik juga. Chromebook rasanya tak silap beberapa tahun yang lepas ada sejumlah Chromebook diedarkan untuk sekolah, dan dia banyaknya guna dekat makmal sekolah rasanya, atau diberikan untuk pelajar dan ditinggalkan untuk di sekolah. Dia digunakan dia macam makmal komputer, komputer saja. Dia gunakan, dia pelajar tak boleh bawa balik. Tak boleh bawa balik. Dia PDPR secara digital. Cuma itulah nak tanya, kalau Chromebook itu boleh dijadikan, maksud saya gini, kita cerita pasal laptop dengan handphone, kalau dia berikan pilihan Chromebook untuk tujuan yang sama ni, okey tak ke masih laptop yang terbaik juga?
Chromebook pun okey juga sebab Chromebook ni dia guna Chrome OS. Sistem operasi tu bergantung secara online dan dia ada certain app tu kita boleh guna secara offline macam untuk dokumen dan sebagainya, dan bila kita connect balik tu dia akan sync balik secara online. Dan kebanyakan perkhidmatan yang kita guna sekarang pun kebanyakannya online, so dia tak ada masalah. Tapi maybe untuk kalau macam nak belajar designing ke atau sebagai editing ke, Chromebook tu maybe underperform sikit banding dengan pakai Windows. Dan Chromebook ni kalau tengok kat Shopee boleh dapat bawah 400, tapi dia pakai Intel Celeron. Saya tak pasti dia okey ke tak sebab dah lama tak try Chromebook. Tapi untuk tujuan pembelajaran, kalau Cikgu Nabil tanya tadi tu, Chromebook tu okey. Dan memang ada case study Google buat sendiri, dan pada Google I.O. bila entah pun dia memang ketengahkan Malaysia sebagai case study Chromebook user dekat education. Maybe saya boleh share video tu dekat Cikgu Nabil lagi. Ya, sebab nak tanya. Okey, terima kasih. Sebab saya memang nak sangat tahu kalau isu ni cakap, dan sebab Chromebook, Google Classroom dan sebagainya memang ada direct orang kata kolaborasi dengan KPM terutamanya atau kerajaan Malaysia secara amnya. Jadi saya macam pelik lah kan, benda dah tahu memang bagus. Kalau Encik Aman boleh dah pun kata klarifikasikan bahawa Chromebook tu memang dah ada pun data mengatakan penggunaan dia sangat baik, instead of handphone yes ni dan sebagainya. Kalau orang lain tanya tadi ada tak dia buat macam ni, simple je pada pendapat saya. Matematik mudahnya kan dah ada dah pun data mengatakan bahawa ada kebaikan dan penggunaan yang baik Chromebook tu. Sebab tadi saya nak tanya soalan pasal Chromebook tu sebelum saya utarakan dan cakap bahawa okey lah, at least kalau yes ni tak boleh sangat, kalau susah sangat, Chromebook ni dah pernah buat dah pun kat sekolah-sekolah. Kalau nak tanya data, nak tanya cikgu-cikgu lab yang pernah guna Chromebook ni pun boleh tanya directly macam mana performance Chromebook. Tapi since Cik Aman dah cakap tadi, dah klarifikasikan, saya rasa mungkin ini juga salah satu cadangan yang baik. Terima kasih. Saya ingin menambah sedikit, maaf mencelah, tentang Chromebook tu sebenarnya, ataupun nak mana-mana brand nak buat service leasing or whatnot, rasanya boleh je digunakan di kebanyakan sekolah. In fact dekat negara kita ada je sekolah-sekolah kerajaan maupun swasta yang dah menggunakan benda-benda macam ni. Diorang bagi laptop kepada student dengan cara loaner, lepas tu student akan bertanggungjawab dengan device tersebut dan akan dipulangkan semula seperti skim buku teks. So the thing is, masalahnya sekarang inisiatif tu ada, cuma kita tak aplikasikan lagi. So saya pun ada buat kajian, saya pelajar sarjana, saya ada buat kajian tentang penggunaan macam mana jadi tu sistem online sekarang ni lah. Seperti yang kita tahu, dulu kita ada One Bestarinet, sekarang kita ada The 5, betul? Hello? Betul. So pada kajian saya tu, saya mendapati like even though kita dah ada satu sistem yang bagus, The 5 adalah satu sistem yang lebih baik daripada One Bestarinet, tapi dari segi penggunaannya sendiri secara menyeluruh tu, kita masih lagi agak ke belakang sedikit. Ada setengah sekolah dia orang masih lagi tidak menggunakan sistem tu sepenuhnya. Ada sekolah yang memang betul-betul bergantung pada sistem The 5. As we all know, The 5 ni dia ada 4 kolaborasi, which is dia dengan Apple, Microsoft, Google, dengan satu lagi saya tak ingat. So kita ada satu sistem ni tau. Sistem ni elok. Sekarang kita sekarang, mungkin dulu benda tu dah ada tapi kita tak berapa nak praktikkan lagi sistem tersebut secara menyeluruh di dalam sistem persekolahan kita. Tapi sekarang keadaan sudah berubah. Kita berada di dalam satu keterpaksaan untuk menggunakan sistem tersebut.
And dalam sistem delima pun kita tahu guru-guru diberikan ID, pelajar pun diberikan ID. And sekarang masalah device mungkin boleh diselesaikan dengan kolaborasi yang elok. Alang-alang kita dah ada servis delima. Alang-alang dalam sistem delima tu kita ada Google sekali partner. Why not? Kalau nak bermula dari Chromebook, elok sangat. Plus Chromebook ni pun memanglah tidak setanding seperti laptop yang kita gunakan sekarang. Tapi untuk dari segi pembelajaran online, setakat nak Google Meet, Zoom atau word processing or what not, dia masih lagi satu peranti yang berupaya untuk membantu pelajar kita untuk menyelesaikan masalah ni. But the thing is, the government dia tak, bukan saya kata tidak melihat kepada itu, mungkin diorang terlepas pandang. So kita dah ada inisiatif dan servis yang sudah sedia ada. Why not kita tambah baik lagi daripada like berikan device, lepas tu ambil dari Yes pula. Yes pula ada sejarah lamanya One Bestarinet, and plus One Bestarinet pun memang ada banyak isu lah dari dulu. Sampailah kerajaan terpaksa menukar kepada sistem delima. So kalau nak bermula dari segi devices, mungkin Chromebook adalah, saya percaya Chromebook adalah, dia ada satu potensi untuk mengembangkan lagi sistem pendidikan kita pada masa sekarang ni, di mana semua pelajar perlu online, semua guru perlukan online, and saya rasa inisiatif ni wajar diambil kira oleh semua pihak, dan harapnya adalah sesuatu penambahbaikan yang boleh dikeluarkan oleh mana-mana yang berwajib. Terima kasih Tuan Aidan. Okay, ni ada satu soalan akhir untuk Cikgu Nabil juga ni sebenarnya. Sebelum saya serahkan balik pada Tuan Afiq untuk buat kesimpulan. Ni soalan ada orang berminat nak tahu sebenarnya macam mana flow ataupun proses PDPR ni sebenarnya, sebab saya sendiri pun anak cikgu pun saya pun tak berapa jelas proses PDPR ni. Jadi kalau cikgu boleh terangkan sedikit sebanyak secara ringkas. Okay, sebenarnya PDPR sebenarnya Menteri Pendidikan pun dah cakap sebenarnya PDPR ni macam mana. Tapi saya faham kalau benda tu nak tanya secara menjurus. Kalau di sekolah, dia sebenarnya bergantung kepada sekolah, bergantung kepada cikgu, bergantung kepada pelajar. Asalkan pelajar tu belajar di rumah. Tapi saya faham mungkin parent ada expectation, dan expectation tu betul lah dan saya rasa bagus lah, iaitu expectation yang pelajar akan macam pergi sekolah pukul 7.30 dah ada dekat depan device dan mulakan pembelajaran sampai habis waktu sekolah, iaitu contohnya sekolah saya 12.50 ataupun pukul 1.30. Ya, kalau ikut sekolah saya memang kita amalkan dan kita masih konsisten buat benda tu. Maksudnya saya memang saya punya jadual waktu pukul 8.30 sampai pukul 9.30, maknanya saya akan berkomunikasi dengan pelajar. Okey, dia macam ni. Dia ada 4 sebenarnya pembelajaran ataupun PDPR ni. Kalau offsite saya dah cakap tadi, dia selalunya offsite tu maksudnya macam ni. Kalau sekolah tu pedalaman, selalunya kan tak ramai pelajar, dia tak boleh nak pergi jumpa kat sekolah kan sebab bahaya COVID-19. Tapi pergi balai raya, tempat lebih besar, budak duduk sampai 2 meter bezanya jaraknya. Lepas tu dia duduk dekat situ, cikgu tu mengajar lah dia satu hari tu dekat situ. Yang itu offside. Okey, itu PDPR juga. Dia kira PDPR juga sebab tidak pergi ke sekolah. Dia berada di luar kawasan, ataupun contohnya di Padang. Sebelum ni kita tengok ada kat kawasan pedalaman dekat Sabah atau Sarawak, kalau tak salah saya. Ada dia buat dekat Padang ke kat mana, kat Kapak ke, tak ingat. Okey, itu salah satunya. Okey, yang dari PDPR yang lain, dia ada dalam talian dan luar talian. Luar talian ni maksudnya cikgu bagi modul. Okey, kalau tak silap saya, semua sekolah setakat yang saya tahu ni memang kebanyakan je memang akan sediakan modul. Kalau kat Johor ni, tak maaf, kat Johor ni memang gila sikit. Jabatan Pendidikan Negeri Johor dia gila sikit. Dia macam wajib kan semua sekolah menghasilkan modul. Jadi memang kita ada modul untuk cikgu. Maknanya kalau saya sediakan modul tingkatan 1 bahasa Inggeris, satu sekolah tu boleh pakai modul saya. Tapi kalau cikgu kelas tu tak nak guna modul saya, nak guna apa dia ajar, itu terpulang kepada dia. Okey. Itu offline
PDPR online dia boleh pakai modul tu, offline pun boleh pakai modul tu. Okey. Offline bermaksud budak tu tak online pun, mungkin dia tak mampu, internet dia ada masalah, tapi budak tu buat je modul tu sepanjang minggu tu. Lepas tu budak tu hantar kat sekolah, cikgu ambil, cikgu tanda. Cikgu pula hantar kat sekolah, contohnya hari hujung minggu tu hantar, cikgu pun ambil, cikgu pun tanda hujung minggu tu. Lepas tu cikgu bagi feedback. Tapi dia susahlah sikit untuk cikgu tu. Dan pelajar tu dia ada pergerakan. Susah. Tapi at least nak cakapkan tak ada sebab untuk pelajar tu tercecer. Jika dia tak ada internet, kan budak susah, tak ada internet kat rumah. Pada saya, itu salah satu cara. Okay. Tapi, expectation yang saya cakap tadi. Memang parents ingat pukul 7.30 pagi budak buka mata, terus komunikasi dengan ibu dengan cikgu, masuk kelas, buka Google Meet dan sebagainya. Okey. Untuk PDPR online tak semestinya kena Google Meet. Saya pernah kena komplain dengan pelajar siap bagi screenshot apa benda semua sebab saya tak Google Meet. Maknanya saya tidak mengajar. Sebenarnya salah. Cikgu boleh bagi link YouTube untuk dilihat. Cikgu boleh bagi soalan, cikgu boleh bagi quizzes. Quizzes tu dalam bentuk quiz online. Ada mungkin ibu bapa mungkin dah tahu ada quizzes, ada Kahoot dan sebagainya, macam-macam lah application. Cikgu boleh bagi apa-apa saja asalkan benda tu berkaitan dengan apa yang nak diajar. Kalau baca bahasa Inggeris bebas sikit. Sebab saya tahu apa saya nak suruh budak saya pandai, saya dah tahu dah. Jadi saya bagi. Tapi kadang-kadang bila budak tu jawab, okay, kenapa saya bagi quizzes? Sebab quizzes ni macam-macam main game. Bila dia main game, dia at least dia jawab. Saya bagi kerja kat budak, 30 orang pelajar, 31 orang pelajar, yang masuk Google Meet saya 8 orang je. Saya still nak kena ngajar, tapi saya kena expect budak lain, dia akan belajar secara offline. Dia ikut modul tu tapi dia mungkin tak tengok Google Meet saya. Jadi itu pun salah satu proses pembelajaran juga. Asalkan dia berkomunikasi dengan cikgu. Kalau kita mengajar dalam bahasa Inggeris contohnya, kita perlukan komunikasi dua hala. Macam mana kita nak dia ada PBD, pentaksiran bilik darjah. Macam mana nak buat pentaksiran kat pelajar tu? Budak tu pandai bahasa Inggeris tu ke, cara dia bercakap ke, dia jawab dia faham ke tak faham dari segi reading ke, macam kita nak tahu. Jadi PDPR sebenarnya ada macam-macam metodologi. Salah satunya Google Meet. Tapi parents expect Google Meet, tapi sebenarnya faham kan maksud saya Google Meet ataupun Zoom tu, itu salah satu cara. Tapi sebenarnya cara yang kami galakkan buat adalah gabungan. Maksudnya kita bagi kerja dulu, bagi budak buat, baru kita buat Google Meet. Tapi kadang-kadang kenapa cikgu tak buat Google Meet? Sebab budak tak siap kerja. Macam mana kita nak discuss? Jadi kadang-kadang kita memang asalkan cikgu tu ada komunikasi dengan pelajar, terutama pada jadual waktu yang ditetapkan, itu dah dikirakan kelas sebenarnya. Okey, ada tak cikgu yang tak, pagi tu kelas tu tak ada pun, petang baru buat? Ya, ada. Sebab pelajar tak bangun. Sebelum pukul 12 tengah hari tu dia tak bangun. Jadi cikgu mungkin bagi tanya tak jawab. Respon tak ada ni, 2-3 orang respon. Mungkin cikgu tak puas hati, cikgu kata, okey tak apa, petang baru kita buat, saya bagi kerja, baru awak jawab, kita komunikasi. Itu pun masih dikirakan kelas walaupun dijual di luar jadual waktu. Asalkan, sebab macam saya jadi cikgu, saya simple je. Ada cikgu nak mengajar, just untuk lepas-lepas saya boleh je buat macam tu. Lepas-lepas PDPR ni, lepas-lepas ni, sebab saya asyik kena komplain sebab tak on time. Sebab saya ikutkan sangat pelajar. Tapi minggu ni saya dah jadi macam serabut, saya ikut jadual. Kalau budak tu tak dapat lah. Saya malah nak fikir sebab dia merosakkan pemikiran saya dan mental saya kan. Tapi saya rasa tak puas hati sebab saya nak pelajar saya pandai. Saya bukannya nak siapkan kerja saya semata-mata. Saya jadi cikgu nak kasih budak pandai. Jadi kalau isu macam ni simple je. Ibu bapa, cikgu dia kena sama-sama faham. Jangan komplain, tanya dengan cikgu tu. Sembang, cikgu macam mana cikgu macam ni salah satu cara yang medium yang terbaik lah. Awak tanya ataupun siapa-siapa ni tanya nak pengesahan, nak tahu macam mana dan kita cuba selesaikan masalah anak kita ni. Kadang-kadang bukan pasal budak tu tak ada device, budak tu memang malas. Pelajar kita ni bukan bodoh Pelajar kita cuma malas je kat Malaysia ni. Dan masalah malas tu sangat meruncing sebab kalau tak boleh PDPR pun, maksud saya tak boleh Google Meet, ada masalah internet pun boleh pergi ke sekolah bagi modul. Cikgu kat sekolah bagi modul pun tak ambil sampai habis kertas-kertas tu kena hujan dan sebagainya. Tempias hujan. Jadi
can you imagine that lah. Kita ni selesaikan masalah macam-macam nak bagi devices. At the end of the day, ibu bapa dengan pelajar kat rumah tu yang kita tak boleh nak kontrol daripada sekolah. Jadi itu je lah jawapan daripada saya. Saya harap dapat faham lah sebenarnya dan dapat bantu cikgu-cikgu supaya kesian kadang-kadang cikgu asyik kena komplain. Kenapa tak buat Google Meet? Kenapa tak bagi gini? Kenapa gini? Tapi kita tak tanya kenapa anak kita tak aware yang dia sepatutnya Google Meet on time. Sepatutnya siapkan kerja. Patutnya buat kerja tu dan hantar kerja tu on time. Itulah pada pendapat saya. Terima kasih. Okey, menarik. Baru kita dapat faham sebenarnya isu lain berkenaan PDPR ni sebenarnya bukan pada device saja tapi pada sikap sebenarnya. Okey, Tuan Afiq boleh teruskan pada ni ke? Pada Gulungan. Faris, dia ada request untuk speaker. Mungkin dia ada benda nak cakap ke? Sekejap, saya tunggu dia masuk jap. Okey. Dah approve. Okey, Faris. Sila. Okay. Saya sebenarnya agree dengan apa yang Cikgu Nabil cakap tadi. Sebab dalam kepala otak saya, I nak cakap tadi. Kenapa kita nak kena bergantung pada device? Sebab ada cara-cara lain. I think kita faham bukan semua orang boleh afford device ni. Peranti untuk buat PDPR ni. So I nak cakap dah tadi, and then cikgu pun dah explain yang sebenarnya ada modul, lepas tu ada kelas offsite, ada tu kelas offline. So kita nampak lah yang cikgu-cikgu ni memang berusaha untuk mengajar budak-budak ni supaya dia pandai, supaya dia belajar, kan? And not necessarily you need device untuk meneruskan pelajaran dan pembelajaran. I agree with that. So I think apa yang cikgu betul, apa yang cikgu bagi tahu pasal parent punya expectation semua nak Google Meet lah, nak Zoom semua pun betul. And then at the same time sebenarnya benda ni saya nampak kita boleh buat two-prong approach, kan? Kita cikgu proceed dengan all this module, all this offsite learning and what not. Tapi pada masa yang sama, kita boleh juga memperluaskan penggunaan peranti-peranti ni untuk pembelajaran. So government kena push juga. Government, public, cikgu pun kena push juga. Supaya dapat seboleh-bolehnya dapatkan peranti ni supaya student boleh study online at the same time, kan? And then saya rasa kan kenapa parent tak faham pasal PDPR ni, benda ni tak sampai. And then tak sampai kepada parent. Nak kata KPM tak explain tapi itulah explanation tu tak sampai kat cikgu, dekat student. And then pada masa yang sama macam cikgu cakap tadi, benda macam yes punya Alcatel yang tak zaman bila punya pun masih lagi duk pakai. I think one of the problem is orang sweep ada di kapet. Orang duk sapu benda masalah ni, dia duk buat kapet. Mana pengarah-pengarah besar-besar tu semua cakap, oh semua okey. Padahal duduk kat sekolah ni semua masalah. And then cikgu pula nak kena menghadap parents. Parents duk kata macam ni, yang dekat atas pun buat macam tu, suruh buat macam ni. So I understand teachers are being pressured from top and also from the bottom, from left and right. Daripada parent, daripada KPM, daripada all this jabatan pendidikan lah, segala-segalanya. Student pun create a lot of problem. So kita punya masalah ni sebenarnya kalau kata kita bagi device pun, macam cikgu cakap ni, dia bagi device pun kalau budak tak nak belajar, kalau dia malas, memang dia malas lah. So itu saya cakap tadi, inisiatif ni semua orang kena involve, semua orang kena terlibat, parents, masyarakat, semua kena sama-sama bantu, sama-sama tolong. Kita janganlah menjadi orang yang semua nak angkat government nolong, kan? Semua nak government nolong, kita tu and then nothing happen, and then bila kita tak jadi apa, semua kita marah. Bila nak settle masalah, kan?
parents backup, ask your kid what is happening, kan. Cakap dengan cikgu elok-elok, jangan kerja nak komplain je. Kita semua duk komplain je panjang. Bila nak habis masalah? Sekian daripada saya pada malam ini, kembali kepada host. Okey. Tuan Afiq, jap. Kita ada seorang je cikgu baru masuk. Mungkin ada yang dia nak kongsi juga. Dia dah last ni, dia makin menarik pula. Awal-awal tadi dia lambat sikit warming up. Cikgu Awan ada dengan kita ni. Silakan cikgu. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih Faiz sudi terima permintaan. Cuma tadi saya sempat dengar daripada Cikgu Nabil dengan Faris cakap tadi, kira saya terdetik untuk berkongsi sedikitlah. Boleh jadi penyelesaian kepada cadangan. Mungkin kalau ada rakan-rakan guru dalam ni, mungkin boleh cuba implementasikanlah. Sebelum tu ada beberapa perkara saya nak sentuh sedikitlah bila tadi berkenaan dengan ibu bapa, murid-murid. Ini berdasarkan pengalaman lah sebagai cikgu yang menguruskan PDPR sejak tahun lepas lagi. Situasi yang biasa berlaku selain daripada kita tak nafikan murid yang tidak... Suara dengar kan Faiz kan? Dengar. Okey cikgu. Okey, alhamdulillah. Okay, selain daripada murid yang tidak bagi komitmen, antara masalah yang kita tidak boleh pandang ringan juga, terutamanya family yang ada anak yang ramai ni. Ini antara masalah bagi saya yang paling besar lah sebenarnya. Family yang ada anak yang ramai ni, ini yang menyebabkan murid-murid tidak mampu untuk masuk kelas mengikut masa yang ditetapkan. Contoh kalau macam saya terlibat ajar tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Jadi kelas semua berlangsung pada masa yang sama. Hanya satu orang sahaja yang masuk. Kalau bukan satu orang, 2 orang. Telefon ibu dan ayah. Kalau ibu dan ayah ada dekat rumah lah. Okey, itu antara masalah yang biasa dihadapi lah. Tekanan dari atas dan bawah tu tidak dinafikan. Cuma ni pendekatan yang saya gunakan lah. PKP 1 dahulu, saya mengalami masalah yang sama macam yang Cikgu Nabil ceritakan sebentar tadi. Kita sakit hati sendiri dengan anak murid yang tak masuk. Kita dah cuba bangun pagi, berjaga malam untuk sediakan apa yang nak diajar. Tapi bila kita nak ajar, hanya tak sampai separuh murid yang masuk. Okey, PKP 1 saya dah tinggalkan dah amalan menggunakan Google Meet ni sebenarnya. Jadi apa yang saya lakukan, saya laksanakan PDPR ni berdasarkan projek mingguan. Sekolah kami pun ada sediakan modul, tapi macam yang Cikgu Nabil sendiri cakap tadi lah, modul pun sehingga basah kerana hujan, terbiar sahaja dekat kantin sekolah untuk minta parents datang ambil, parents datang ambil. Okay, jadi pendekatan yang saya gunakan projek mingguan. Maksudnya 1 minggu tu saya akan bagi satu projek kepada murid. Sepanjang minggu tersebut, pastikan kamu siapkan projek tersebut. Tak kisahlah hari apa, hantar. Yang penting selesaikan. Jadi dengan cara ini sebenarnya pelajar boleh cari masa diri dia sendiri. Tapi cabaran selain daripada itu, cabaran yang dihadapi juga ya, untuk memastikan ibu bapa faham bahawa PDPR yang saya lakukan hanya menggunakan projek. Komunikasi di situ yang paling penting lah. Sebab saya tak nafikan, saya pun pernah juga menerima soalan. Saya tak anggap benda tu sebagai satu komplain. Saya anggap sebagai satu soalan lah daripada ibu bapa, kenapa saya tak buat Google Meet. Jadi saya terangkan dengan ibu bapa tersebut, puan saya faham, puan ada masalah. Kira macam lebih kurang macam memanipulasikan, bolehlah kot. Saya gelar macam tu. Bagi tahu dengan ibu bapa, saya faham puan ada masalah internet. Puan pun ada masalah kewangan. Kalau saya selalu buat Google Meet, data puan banyak hilang. Kemudian anak-anak puan pun mesti akan tekanan kalau kita kerap sangat buat Google Meet. Jadi cara saya, setiap minggu saya akan bagi latihan dalam WhatsApp kepada anak-anak puan. Tugas puan pastikan anak-anak puan selesaikan tugasan tersebut. Kalau dia tak faham, suruh tanya dengan saya. Itulah. Kira selain daripada itu juga, data-data daripada atasan ni. Ni kita kena pandai-pandai lah macam mana kita nak pastikan kita ada bukti untuk menunjukkan kita sudah melaksanakan PDPR.
perkara paling penting di sini ni, kita kena ambil kira semua pihak. Bukan setakat perasaan guru yang stres anak-anak dia tak masuk, bukan setakat perasaan ibu bapa yang komplain anak-anak dia tak belajar, bukan juga setakat murid-murid yang malas nak masuk kelas. Kita kena ambil kira semua benda tu. Kalau bagi saya setakat ni lah, kita dah masuk PKP 3.0 ni, pendekatan projek mingguan ni yang paling terbaik bagi saya. Sebab sepanjang saya laksanakan projek mingguan ini, penyertaan murid-murid memang sangat memberansangkan. Sebab kita bagi peluang kepada murid untuk tentukan bila dia boleh siapkan projek dia. Pada masa yang sama, kita kena pandai main ayat lah. Kita cuba duduk dekat tempat murid tu, okey, kita faham kamu ada masalah bangun pagi. Lepas tu pada masa yang sama, internet pun mak bapak bagi. Dengan cara kita cuba, kita gunakan kemahiran untuk persuasif, pastikan ni cikgu dah permudahkan tugas kamu ni. Cikgu dah permudahkan tugas kamu supaya kamu tak terbeban PDPR ni. Jadi sekarang tugas kamu, permudahkan kerja cikgu. Sebab kalau kamu tak siap, cikgu akan kena oleh pengetua. Lepas tu bila pengetua marah cikgu akan marah kamu. Kalau kamu kena marah, kamu sakit hati, kamu stres. Lepas tu kamu jadi bengap. Lebih kurang macam tu lah. Apa-apa pun memang itulah cabaran yang kita kena hadapi. Ini kita tak sembang lagi tentang keluarga yang tidak ada capaian internet. Keciciran tu memang berlaku dalam PDPR. Benda kita tak boleh nafikan. Kerajaan kita bekalkan macam mana sekalipun, tetap ada keciciran tu. Itu je lah rasanya yang saya nak respon, Faiz. Terima kasih semua kerana sudi mendengar. Okey. Tambahan yang menarik daripada Cikgu Awan. Okey. Saya rasa kita dah bersiaran dah. Dah genap 2 jam. Jadi kita dah nak masuk kepada kesimpulan untuk malam ni. Jadi yang ni saya serahkan balik pada Tuan Afiq untuk buat kesimpulan lah. Okey, terima kasih kepada host dan juga speaker-speaker yang lain. Memang banyak sangat input yang saya dapat ni, terutamanya daripada sudut pandangan seorang guru lah. Okey, dari segi penggulungan, saya nak buat penggulungan dari segi apakah masalah yang kita ada sebenarnya. Bukan sahaja dari segi masalah device, tapi sebenarnya kita juga ada masalah capaian internet di negara kita ni. Kalau kita tengok tahun lepas tak silap saya, yang ada satu kes di Sabah berkenaan dengan student yang nama Viviana Musibin tu, dia siap kena panjat pokok untuk dapatkan capaian internet yang bagus. Jadi dari sini kita dapat tahu sebenarnya internet di Malaysia ni sangat-sangat problem. Kalau orang tu katalah dia mampu sekalipun nak berbelanja untuk dapatkan internet, tapi internet tak ada. So kita bukan saja ada masalah device, tapi masalah internet. Contohnya kita pernah baca berita dalam beberapa bulan ni yang mana kerajaan Malaysia telah bersetuju untuk implement 5G dekat negara kita pada hujung tahun ni. Itu dari segi kertas lah, dari segi pelaksanaan dia kita tahu. Tapi dari segi 5G dengan 4G ni memang saya sangat tak setuju lah untuk kita terus-terus nak lancarkan 5G dekat Malaysia. Dan dalam masa yang sama kita mengabaikan kawasan-kawasan pedalaman macam Sabah, Sarawak, kawasan-kawasan kampung, kawasan-kawasan hulu sana. Tapi kita sibuk nak bangunkan internet di kawasan bandar. Dan kalau kita katalah dapat 5G pada penghujung tahun ni, itu pun pada kawasan yang sangat-sangat terhad, pada kawasan bandar sahaja. Dan dalam masa yang sama kita tahulah dalam beberapa tahun ni kawasan-kawasan di pedalaman masih terabai, tapi kita masih sibuk lagi nak implement 5G dekat negara kita. So bagi saya 5G tu mungkin kita boleh tangguhkan, kita cuma dapatkan rangkaian 4G yang lebih stabil di kawasan-kawasan pedalaman macam Sabah, Sarawak dan sebagainya, supaya anak-anak kita dapat belajar dan kurangkan masalah keciciran. So kalau kita fikir logik lah, kalau kita ada rangkaian internet yang bagus, sama sekali kita akan dapat kurangkan masalah keciciran pelajaran ni yang Cikgu Awan cakap tadi. Dan keduanya adalah masalah device. Benda ni kita perlukan kepakaran. Macam kita ada banyaklah reviewer ataupun engineer dekat Malaysia ni, kita tanyalah, diorang lebih tahu
apakah yang sesuai untuk digunakan oleh pelajar kita. Macam Aman cakap tadi, leasing laptop tu bagi saya itu merupakan satu idea yang sangat bagus dan mengurangkan kos yang dikeluarkan oleh negara. Macam Aman cakap tadi, laptop adalah ataupun tablet adalah merupakan device yang lebih ideal berbanding dengan phone. So kalau kita bagi phone, kerap bagi phone tiap tahun, lepas tu nak kena tukar lagi, lepas tu dia punya kitaran spek tu sangat-sangat laju. Kalau saya kata tadi, walaupun kita pilih phone yang future proof, tapi tetap phone tu dia sangat-sangat orang kata kitaran dia sangat-sangat pantas, lebih pantas pada laptop dan juga tablet. Tablet lebih kurang samalah dengan phone. So bagi saya pemilihan device tu kita perlukan nasihat daripada pakar. So kita tak adalah masalah macam ni. So macam Cikgu Nabil pun cakap tadi, bagi lagi ke device ni? So dari situ kita dapat tahulah macam ada satu tangan gaib yang sedang bermain dengan wang rakyat dan juga sistem pendidikan negara ni. Jadi saya haraplah kalau ada yang mendengar, takutlah kepada Allah Ta'ala, kerana duit yang kita pakai ni adalah satu tanggungjawab yang akan dipersoalkan di akhirat kelak. Saya bukan nak bagi tazkirah, saya bukan ustaz ke apa, tapi itulah saya rasa sangat-sangat direndahkanlah sistem pendidikan kita, anak-anak kita. Macam Cikgu Awan cakap tadi, bila budak-budak ni tak buat kelas, tak pergi kelas, tu akan jadi bengap. Secara kasar memang kita rasa macam benda tu kasarnya cakap budak ni bengap, tapi memang hakikatnya itulah realiti yang bakal kita hadapi. Budak-budak akan jadi bodoh sebab diorang tak dapat nak belajar dengan masalah yang dapat masalah-masalah yang kita sedang hadapi, masalah device, masalah internet dan juga masalah sikap mak bapak dan juga pelajar-pelajar kita. Jadi itu sahaja penggulungan kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar dan juga semua speaker tambahan pada malam ini dan juga The Patriot khususnya dan juga Tuan Ustaz Faiz kerana sudi jadi moderator pada malam ni. Terima kasih. Terima kasih Tuan Kamarul atas penggulungan untuk sesi kita malam ni. Jadi sebelum berakhir, saya mintalah bagi pendengar-pendengar yang mungkin belum mengikuti, boleh ikuti saudara Kamarul Afiq bicara kita malam ni. Beliau ni ada jual gadget, jadi kalau nak tanya harga-harga gadget dan sebagainya boleh tanya pada harga yang agak berpatutan juga. Boleh follow juga Tuan Aman Firdaus, antara orang kuat tulang belakang Aman's Network, salah satu laman sesawang website yang banyak bercerita tentang perkembangan terkini teknologi semasa dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Dan juga boleh follow Cikgu Nabil dan Cikgu Awan, dan juga jangan lupa follow akaun The Patriots. Jadi terima kasih pada semua yang sudi mendengar dan semua pembicara-pembicara lain juga pada malam ni. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi di ruangan Twitter Spaces pada sebenarnya bukan minggu depan, mula pada esok sampai ke Isnin depan. The Patriots akan menganjurkan beberapa sesi Twitter Spaces yang berbeza, tapi lebih memfokuskan pada kejaya. Jadi yang ni boleh kongsikan pada adik-adik kita lepasan SPM, lepasan STPM, ataupun mungkin juga lepasan diploma dan sebagainya yang mungkin berminat untuk melanjutkan kerjaya mereka dalam bidang tertentu. Dan untuk esok kita akan lebih berbicara tentang relevan seorang perempuan, seorang wanita sebagai hakim mahkamah syariah bersama dengan 2 orang peguam syar'i. Jadi terima kasih banyak dan saya mohon maaf atas barang kekurangan pada sesi malam ni. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat dan selamat malam.